Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wa hadi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'da fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Allahumma 'allimna ma jahilna, ya Allah ya Tuhan kami, ajarkan pada kami apa yang kami jahil. Wa dzakirna ma nasina, ingatkan balik kepada kami apa yang telah kami lupa. Allahumma faqihna fid din. Ya Allah ya Tuhan kami, fahamkan kami agama. Wa 'allimna ta'wil, ajarkan kepada kami Al-Quran. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Pada malam ni kita bertemu lagi dalam siri live Facebook. Berbual-bual dalam live Facebook yang kita telah anjurkan pada setiap malam. Dan pada malam ni semalam je lah, semalam tu saya bersama dengan YB Nick live bersama dengan beliau lah. Pada malam ni baru kita sambung balik seperti yang kita jadualkan. Dan pada malam ni saya pilih tajuk Wilayatul Faqih, konsep Wilayatul Faqih. Dan tajuk ni sebenarnya dicadangkan oleh Ustaz Walakuman. Dia hantar ikut WhatsApp untuk bincang pada malam ni. Dan Ana pun bila tengok pada tajuk tersebut, Ana rasa Ana berminat untuk nak bincang lah pada malam ni. Lebih-lebih lagi Ana pernah baca lah berkenaan dengan konsep Wilayatul Faqih. Dan rasanya kita boleh berbincang pada malam ni lah. Dan Ana pun nak tengok juga, takut ada kawan-kawan yang ada maklumat juga yang mungkin boleh berkongsi bersama lah dalam ruang komen nanti, insyaAllah. Okey, secara dasarnya kita bincang pada malam ni tentang Wilayatul Faqih. Wilayatul Faqih ni selalu sangat orang mengatakan adalah satu konsep yang datang daripada pahaman Syiah. Selalu orang kata macam itulah. Sebenarnya statement itu ada orang kata boleh dikatakan separuh betul, separuh tak betul. Boleh kata macam itu. Sebab dia bukan perkara asas bagi pahaman Syiah, tetapi dia adalah ijtihad yang dikemukakan oleh geng-geng Syiah daripada aliran usuli. Mungkin kita akan pergi dulu secara dasar berkenaan dengan aliran-aliran yang ada dalam kalangan orang-orang Syiah. Sebenarnya kalau kita pergi pada Syiah, Syiah ni secara dasarnya dia ada dua. Yang pertama dia panggil aliran Syiah usuli. Satu lagi dia panggil Syiah akbari. Syiah usuli dengan akbari ni beza dia adalah akbari ni dia agak konservatif, dia terikat kepada teks. Usuli ni dia boleh berfikir, dia boleh ada ijtihad baru. Kalau kita pergi dekat orang Sunni ni, dia macam orang usul fiqh dengan orang literalis. Orang yang mereka ni nak ikut secara literal apa yang termaktub di dalam teks. Jadi kalau itulah yang disebut dalam teks, maka itu yang kita buat. Itu boleh dikatakan sebagai kelompok akbari. Usuli ni dia agak fleksibel sebab mereka ni melihat mereka ni usuli. Usul ni maksudnya macam orang usul fiqh itulah. Orang usul fiqh ni dia bukan literal. Dia tidak literalis. Dia akan tengok dulu daripada dalaman teks, lepas tu apa tujuan di sebalik teks, lepas tu apakah kita rigid dengan teks ataupun sebenarnya kita boleh berijtihad, kita kena keluar daripada kebiasaan yang termaktub dalam teks. Yang tu yang dikatakan sebagai usuli. Jadi bila kita sebut akbari dan usuli, maka timbul persoalan bila lahir idea yang dikatakan Wilayatul Faqih. Wilayatul Faqih ni adalah satu konsep yang tidak ada dalam kitab Syiah yang lama-lama, mutaqaddimin, tak ada. Dia tak ada. Dia adalah isu contemporary. Dan mereka timbulkan idea Wilayatul Faqih ni sebagai untuk nak address dengan apa realiti yang berlaku pada ketika itulah. Maka di situlah timbul keberanian untuk dibuat apa namakan sebagai Wilayatul Faqih. Itu secara dasar. Maksudnya kita akan faham dulu yang boleh datang idea Wilayatul Faqih ni macam mana. Dia bermula daripada dua aliran Syiah, satu akbari dan usuli. Dan Wilayatul Faqih ni datang daripada orang usuli. Jadi bila disebut usuli, Al-Khumaini itu sendiri itu adalah orang usuli lah. Al-Khumaini itu sendiri itu adalah usuli. Dan adalah beberapa ulama-ulama yang sependapat dengan Al-Khumaini. Dan mereka ni adalah golongan usuli. Dan kalau kita buka kepada pandangan-pandangan orang-orang yang akbari ni, Syiah yang akbari ni, kebanyakan mereka ni tak setuju. Memang dia orang menolak lah apa yang dinamakan sebagai konsep Wilayatul Faqih. Okey, itu dasar dia. Yang keduanya, macam mana boleh nak buat Wilayatul Faqih ni? Kita kena ingat Syiah ni asal konsepnya dia ada konsep imam maksum. Perbahasan imam maksum ni anda pernah bahas lah sebelum ni. Cuma mungkin kita boleh sebut secara ringkas berkenaan dengan konsep imam maksum.
Iaitu dia bermula daripada doa Nabi Ibrahim AS. Iaitu Allah Ta'ala sebut, wa izib betala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'tamahun. Qala inni ja'iluka linnasi imama. Qala wa min zuriyati. Qala la yanalu ahdi zalimin. Itu asal ya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata ketika Ibrahim AS diuji dengan beberapa kalimat dan Ibrahim AS tunaikan kalimat itu. Lepas tu Allah Ta'ala kata, aku akan jadikan kamu wahai Ibrahim AS sebagai imam. Lepas tu Ibrahim pula tanya, wa min zuriyati, macam mana zuriat aku? Lalu Allah Ta'ala kata, qala la yanalu ahdi zalimin, dan zuriat aku, dan tidaklah aku memberi imam itu kepada orang-orang zalim. Jadi dalam ayat ni Allah Ta'ala kata imam itu akan diberikan kepada zuriat Nabi Ibrahim AS. Orang ahli sunnah wal jamaah mengatakan yang dikatakan imam di sini ni adalah an-nubuwah, kenabian yang merujuk kepada Nabi Muhammad SAW. Maksudnya Nabi Ibrahim AS, lepas tu anak cucu Nabi Ibrahim tu Ismail AS, lepas tu pergi pada Nabi Muhammad SAW, itu dikatakan sebagai imam dalam maksud an-nubuwah, kenabian. Berbeza dengan orang Syiah. Orang Syiah memahami al-imam itu nubuwah dan juga imam betul. Jadi nubuwah tu Nabi Muhammad SAW, lepas tu dia akan pergi kepada zuriat Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim AS sampai akhir kiamat. Dan siapa yang akhir sekali itu? Apa yang dinamakan sebagai Al-Imam Mahdi itulah. Imam Mahdi. Jadi Imam 12 tu, Imam 1, Imam 2 sampai Imam 12. Jadi Imam 12 tu adalah Imam Mahdi. Jadi bukan sekadar Nabi Muhammad je lah pada Syiah. Lepas tu dia akan pergi pula di imam lain yang ditetapkan oleh orang-orang Syiah. Dan keturunan yang dikatakan Imam 12 tu dia mesti datang daripada Susur Galuh, Hasan, Husin, Fatimah dan Ali. Dan kenapa boleh datang situ sebab merujuk pada satu ayat Quran, cerita Mubahalah, iaitu ketika Nabi Muhammad SAW berdebat dengan orang-orang Kristian pada ketika itu. Jadi debat tu, cerita panjanglah debat tu. Dalam debat tu, pendekkan cerita, Allah Ta'ala suruh Nabi Muhammad bawa perempuan, bawa anak-anak. Lepas tu orang Nasrani pun serupa juga. Dan ketika itu masa Nabi Muhammad SAW pergi, Nabi ni bawa Fatimah, Nabi bawa Ali, Nabi bawa Hasan dan Nabi bawa Husin. Jadi bila Nabi Muhammad bawa itu, maka di situlah mereka namakan sebagai Ahlul Bait pada orang-orang Syiah. Lepas tu dalam ayat Quran itu Allah Ta'ala kata qala la yanalu ahli zalimin. Allah Ta'ala kata Allah Ta'ala tidak akan memberi kepimpinan itu kepada orang-orang zalim. Jadi zalim di sini ni bukan makna menindas orang. Zalim di sini dalam pemahaman orang Syiah adalah orang yang tidak melakukan dosa. Kenapa dia boleh tafsirkan begitu? Sebab merujuk kepada kisah Nabi Adam AS. Ketika Adam AS jatuh dekat bumi, Adam AS ni Allah Ta'ala kata Adam AS ni fatalaqa Adamu min rabbihi kalimat. Allah Ta'ala kata Adam AS bila jatuh dekat bumi tu, Adam AS ni telah diberikan ilham oleh Allah SWT membacakan beberapa kalimat. Jadi kalimat dibaca oleh Adam tu apa? Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah Tuhan kami telah melakukan kezaliman kepada diri kami sendiri. Jadi Adam AS tu dia nabi tetapi dalam keadaan dia nabi tu, bila sebut nabi dia maksum. Tapi macam mana nabi yang maksum itu dia boleh mengatakan zalamna anfusana. Jadi bila kita faham zalamna anfusana ni dalam keadaan disebut oleh Nabi Adam AS, menandakan zalim ni bukan semata-mata bermaksud kita menindas orang. Bahkan kalau kita kalau kita melakukan syirik pun itu pun satu zalim. Contohnya Allah Ta'ala sebut dalam surah Luqman, Allah Ta'ala kata inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya syirik itu zalim yang paling besar. Rupa-rupanya ada satu lagi, iaitu kalau kita melakukan dosa itu pun satu kezaliman. Jadi bila zalim apabila melakukan dosa pun dikira sebagai zalim. Adam AS itu dia maksum, dia nabi, dia maksum. Bila maksum, tiba-tiba dia makan buah khuldi, maka itu satu kesalahan. Jadi kesalahan itu Adam AS menggambarkan diri dia sebagai zalim. Dan Adam AS ni dia baca tu Rabbana zalamna tu bukan dia baca dalam diri dia, itu telah diilhamkan oleh Allah SWT. Sebab Allah Ta'ala kata fatalaqa Adamu min rabbihi bikalimatin fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin. Allah Ta'ala telah mengilhamkan kepada Adam AS membaca beberapa kalimat. Jadi kalimah zalim ni dia bukan bermaksud menindas orang je. Antara maksud zalim ni adalah tidak syirikkan Allah. Dan ada satu lagi makna zalim di sini adalah dia tidak melakukan dosa. Kalau dia melakukan kesalahan, maka dia telah melakukan kezaliman pada diri sendiri. Maka bila dia tidak melakukan kezaliman, maka dia tu dikira sebagai maksum. Makanya Syiah ni dia menafsirkan
qala la yanalu fatalaqa wa izibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'tammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala min zurriyyati qala la yanalu ahli zalimin. Allah Taala mengilhamkan ketika Allah Taala ketika Ibrahim alaihissalam diuji dengan beberapa kalimat. Ibrahim sempurnakan. Lepas tu Allah Taala kata, aku akan jadikan kamu sebagai imam wahai Ibrahim. Ibrahim tanya, macam mana pula zuriat aku? Allah Taala kata, kami tidak akan memberikan imam itu tidak akan diberikan kepada orang-orang zalim. Jadi orang-orang zalim di sini ni bukan orang yang menindas. Orang-orang zalim di sini adalah orang-orang yang maksum. Okey. Jadi itu yang timbul pemahaman orang Syiah dikatakan sebagai maksum. Al-imam maksum itulah. Jadi imam maksum tu dia mesti datang daripada zuriat Ahlul Bait Nabi Muhammad dalam penafsiran orang Syiah. Siapa dia? Iaitu merujuk pada anda sebut tadi Ali, satu lagi Fatimah, Hasan dan Husain. So segala keturunan tu semua tu dia panggil Ahlul Bait. Okeylah, tak apalah, datanglah Ahlul Bait selepas selepas Nabi Muhammad, lepas tu Ahlul Bait, lepas tu Ahlul Bait sampai last sekali imam yang ke-11 namanya adalah Al-Imam Al-Hasan Al-Askari. Itu imam yang ke-11. Dia ada imam 12 Jadi bila Imam Hasan Al-Askari ini meninggal, mati, dan dia mati pada tahun 260 Hijriah. Dan dia mati ini di satu tempat, nama tempat tu Samarra nama tempat dekat Iraq pula. Dia mati kat sana. Jadi Hasan Al-Askari ni, Al-Imam Hasan Al-Askari dalam Imam Syiah ni, dia mati, dia tak bagi tahu siapa selepas dia. Dan dia katakan imam ke-12 tu, imam yang terakhir tu, yang disebut sebagai Imam Mahdi tu, dia tak bagi tahu. Jadi matilah hamba Allah ni. Bila mati hamba Allah tu, tak timbul-timbul lah. Dia tak orang tak tahu siapa yang imam selepas pada tu lah. Bila tak tahu tu, di situlah jadi polemik tentang pemahaman Syiah dalam mengamalkan agama. Sebab dalam Syiah, apabila tidak ada imam, maka ketika itu sembahyang Jumaat tidak boleh ditunaikan. Apabila tidak ada imam, maka ketika itu kita tak boleh memerintah negara. Jadi susahlah. Maka inilah yang telah dimanipulat oleh Shah Iran bila dia memerintah kerajaan Iran. Shah Iran tu di Syiah, di Syiah. Khomeini pun Syiah belaka sebenarnya. Tetapi macam mana Shah Iran tu dia mempertahankan kuasa pemerintahan dia dalam keadaan dia tidak ada al-imam tu. Bila tak ada imam, maka tak ada sembahyang Jumaat. Bila tak ada imam, maka tidak boleh ada pemerintahan. Jadi Shah Iran mampu menggunakan teori itu untuk dikekal berkuasa. Maka di situlah menyebabkan jadi bila tak lahir imam yang ke-12, itu yang jadi polemik dalam pahaman Syiah untuk mentadbir negara, untuk mentadbir negara. Dan yang mengatakan sebegini, yang mengatakan bahawasanya imam 12 ni, imam ke-11 tu mati, Imam Hasan Askari tu bila mati, lepas tu jadi polemik dalam Syiah ni. Benda ni pernah diungkapkan oleh seorang ulama Syiah namanya Muhammad bin Abi Zainab An-Nu'mani. Dia ada satu ungkapan lah dalam satu kitab, nama kitab dia Al-Ghaibah nama kitab. Dia kata li'annal jumhur minhu ay Syiah yaqulu fil khalf ay khalfa Hasan Al-Askari aina huwa. Dia kata majoriti di kalangan orang-orang Syiah itu, apabila kematian Hasan Al-Askari ni, dia timbul aina huwa, siapa imam selepas Imam Hasan Askari, siapa? Waman yakunu haza, siapa dia ni? Sebenarnya imam 12 ni siapa dia? Sebab benda ni Imam Hasan Askari tak pernah sebut. Imam Hasan Askari tak pernah sebut. Jadi bila dia meninggal, siapa orang tu tak tahu. Dan dia ni macam mana? Wa ila mata yarib, ila mata ghaib, bila dia nak ghaib. Wa kam ya'ishu hadza, dan berapa lama dia hidup. Walahul al-an nifu wa thamanu sana, dah 80 tahun dah tak tahu. Faminhum man yadhhabu ila annahum mayitun, ada di kalangan mereka mengatakan bahawasanya imam yang ke-12 tu dah mati dah. Ada orang kata, maksud dah lahir lepas tu mati. Dan ada pula mengatakan man yunkiru wiladatahu, ada orang kata tak, dia belum dilahirkan lagi. Dan berbagai-bagailah orang ungkap berkenaan dengan kedatangan imam ke-12. Problemnya apabila meninggalnya Imam Hasan Al-Askari itu, Imam Askari itu dia tak pernah kata pun ada siapa orang yang dikatakan imam ke-12. Jadi disebabkan imam ke-12 tu tak timbul, maka di situlah timbul satu terma yang kebiasaan digunakan dalam kalangan orang Syiah, dan kita orang Sunni pun bila melihat orang Syiah disebut sebagai al-ghaibatul al-kubra. Al-ghaibatu al-kubra, iaitu keghaiban yang ghaib, yang besar, kan? Jadi bila keghaiban yang besar, mereka akan ada polemik dalam aliran fahaman Syiah. Antaranya mereka tak boleh nak sembahyang Jumaat sebagai contoh. Memang Syiah dekat Iran sebelum kedatangan Khomeini memang tak sembahyang Jumaat lah. Dan mereka pun tak pergi menunaikan ibadat haji dekat Mekah tu kan. Dekat Mekah dia tak buat. Sebab dia kata tak boleh, kita nak buat ni mesti ada imam. Sekarang ni imam ni tak ada.
Tiba-tiba, apa yang kita tahu, tahun 1979 berlaku satu sejarah besar dalam kehidupan kita di dunia ni, iaitu apabila jatuh pemerintahan Shah Iran. Kan? 1979, iaitu pada 1 Februari. 1 Februari 1979, kerajaan Shah Iran tu jatuh. Jatuh. Bila jatuh Shah Iran tu, ketika itu timbullah Ayatullah Al-Khomeini. Ayatullah Al-Khomeini antara orang yang dikatakan hebat, berusaha dalam menjatuhkan Shah Iran. Sebab dia ada pengaruh dia tersendiri. Kalau kita baca beberapa tulisan, ada satu buku yang anda baca, Al-Khomeini ni antara kelebihan dia terror dalam mengajar ilmu irfan. Ilmu irfan ni satu ilmu yang cukup popular dalam kalangan Ayatullah Iran. Bahkan kalau ada di kalangan pelajar Malaysia pun yang pelajar Malaysia yang Syiah, dia pergi belajar dekat Iran, selalunya bukan Iran ni bukan di Tehran, itu belajar dekat Qom, belajar dekat Qom. Kalau pergi belajar dekat Qom ni, antara kemahiran mereka ni adalah ilmu irfan. Irfan tu sama ada irfan amali ataupun irfan nazari. Dia ada dua lah irfan ni. Satu dia panggil irfan nazari, satu lagi irfan amali. Macam mana irfan nazari amali tu kita bincang waktu lain. Sebab ini salah satu teori ilmu yang diamalkan oleh orang-orang Iran. Anda pernah belajar ilmu ni? Tak pandai tapi belajar. Belajar tu sebab untuk nak tahu, pernah belajar lah. Jadi kelebihan yang ada pada Ayatullah Al-Khomeini, dikatakan Ayatullah Khomeini ni bila dia mengajar irfan ni, dia pandai menghuraikan yang susah tu jadi senang. Jadi di situ tu menyebabkan Al-Khomeini ni mencipta nama dekat Qom, dikatakan sebagai ulama hebat, dan ramai murid-murid orang-orang hauzah, orang-orang Iran ni yang Syiah ni, yang geng-geng nak jadi Ayatullah ni, yang belajar dekat Qom ni. Kalau Qom ni kalau tempat kita macam ngaji pondok lah. Mereka ni pergi dengar carahan, dan di situ tu Al-Khomeini mencipta nama. Dan lepas tu dia digeruni lah oleh Iran, Shah Iran pada ketika itu, menyebabkan dia dibuang daripada negara dan dia pergi lari duduk kat Perancis, dan dia telah melakukan gerakan itu melalui Perancis. Daripada Perancis duduk dekat negara luar tu dia buat gerakan untuk menjatuhkan Shah Iran. Ada beberapa analisa mengatakan sebenarnya yang apa yang dilakukan oleh Khomeini itu sebenarnya hasil idea yang telah dicipta oleh orang sebelum tu lagi, iaitu daripada Ali Syariati. Sebab penafsiran terhadap beberapa konsep Syiah dalam bentuk ke arah melawan itu dimulakan oleh Ali Syariati. Contoh macam Syiah ni dia pernah membincangkan berkenaan dengan Ali dan Muawiyah. Ali Muawiyah ni dia orang selalu angkatlah wacana Ali Muawiyah sebab di situlah bermulanya lahirnya pemikiran Syiah tu kan. Jadi selalunya orang-orang akbari ni, orang-orang Syiah, ulama-ulama Syiah lama-lama ni, bukan usuli ni, mereka kalau bincang pasal Ali dengan Muawiyah ni hanya Ali Muawiyah. Tiba-tiba datang Ali Syariati, dia cuba menafsirkan yang dikatakan Ali itu, penafsiran Syiah ni bukan Sunni Anak ulama banyak takut orang kata anak pula. Sebenarnya bukan anak, dia kata ni Syiah punya tafsiran. Ali Syariati dia cuba tafsirkan yang dikatakan Muawiyah dengan Ali dengan Muawiyah ni adalah pertemuan di antara golongan mustakbirin dan pertemuan dengan golongan mustad'afin. Golongan mustakbirin, golongan yang berkuasa, jahat, zalim, bertemu dengan golongan mustad'afin, golongan yang lemah, yang ditindas. Jadi penafsiran itu telah cuba dibawa oleh Ali Syariati lah. Cuma Ali Syariati ni dia bukanlah ulama yang sepopular Al-Khomeini dekat Iran. Tapi dia tu sendiri tu memang orang Syiah kan. Lepas tu dia ada menulis berkenaan dengan bagaimana perbalahan di antara Qabil dan Habil, dan dia cuba tafsirkan masa Qabil dan Habil ni apakah semata-mata cerita agama ataupun sebenarnya dalam cerita tu ada politik dia. Ada cerita politik. Dia bukan semata cerita pembunuhan tapi ada cerita politik kat situ, iaitu perebutan dalam sudut ekonomi. Satu golongan yang terlibat dengan penternakan dan satu lagi golongan yang terlibat kepada pertanian. Jadi dia bermain, dia cuba tafsir dalam kerangka itu, dan penafsiran tu tak berapa popular lah pada era itu sebab Ali Syariati ni dia tidaklah sepopular seperti Ayatullah Al-Khomeini. Tetapi bila Ayatullah Khomeini ni orang yang popular, dia bercakap dalam naratif yang sama dan dia mudah dipercayai, dan akhir sekali benda tu masuk dalam pemikiran orang-orang Iran. Di situ tu menyebabkan orang-orang Iran ni dia timbul satu semangat, iaitu dia kena lawan Shah Iran, dan dianggap sebagai Shah Iran itu seperti Muawiyah, dan golongan Al-Khomeini ini pula sebagai golongan Ali bin Abi Talib. Ini yang penafsiran yang cuba dibawa oleh Al-Khomeini yang meresap dalam pemikiran orang-orang Iran, dan berlakulah satu sejarah besar dalam kerajaan Iran yang disebut sebagai revolusi Iran. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, tak. Jadi bila jatuh Shah Iran,
Dia ada satu lagi problem besar. Sebab mereka tidak boleh membentuk sesuatu kerajaan jika tidak ada imam. Imam kubra tu, imam yang ke-12 tu. Sekarang ni imam 12 tak ada, yang disebut sebagai ghaibatul kubra tu. Bila tak ada, maka jadi masalah tau. Sebab macam mana kita nak bina kerajaan dalam keadaan kita tak ada imam? Kita nak sembahyang Jumaat pun tak boleh, imam tak ada. Kita nak buat ibadat haji pun tak boleh sebab imam tak ada. Tiba-tiba dah jatuh dah syairan. Jatuh syairan, kok mana pun kena ambil. Geng Ayatullah ni kena ambil kerajaan ni, kena ambil kerajaan Iran. Sebab kalau tak ambil, nanti dia ambil oleh orang lain. Nanti kezaliman tu akan berlanjutan, akan berpanjangan lagi lah. Jadi bila dia fikir macam tu, di situlah timbullah idea apa dinamakan sebagai wilayatul faqih. Jadi Syah Al-Khumaini ni pun dia menulislah dalam 2-3 buah buku. Antara buku yang dia tulis adalah Al-Hukumah Al-Islamiyah, pemerintahan Islam. Dan satu lagi buku yang bertajuk Wilayat Al-Faqih. Wilayat Faqih. Wilayat Faqih ni, Wilayatul Faqih ni memang ditulis sendiri oleh Ayatullah Al-Khumaini, dan satu lagi Al-Hukumah Islamiyah. Dan kedua-dua buku ni ada menceritakan berkenaan dengan konsep konsep Wilayatul Faqih. Okey, jadi dia pun tulislah, dia tulis dan dia cuba ideakan bawa. Dan kalau kita baca dalam beberapa tulisan dia, mungkin anda boleh quote antara statement daripada Al-Khumaini, dia kata wal yaum fi ahdil ghaibah. Dia kata pada hari ini, iaitu pada ketika era ghaibatul kubra, ketiadaan imam ke-12 tu, la yujadu nassun ala syakhsin muayyinin yudiru syu'unad daulah. Kata Al-Khumaini, dia kata tidak ada satu pun nas yang menyatakan individu tertentu yang untuk nak ambil urusan-urusan pemerintahan. Fama huwa ra'yu. Macam mana pula dalam isu ra'yu? Kita kena ijtihad. Timbul soal ijtihad. Hal tutraku ahkamul Islam mu'attalah. Apakah kita nak tinggalkan hukum-hukum Islam ni terbatal, tidak dilaksanakan? Am narghabu bi anfusina anil Islam, ataupun kita kena membenci agama Islam ni? Am naqulu innal Islam ja'a li hukmil Islam qarnaini minal zaman fahasbu liyuhmilahum ba'da dhalik. Dia kata apakah Islam ni datang dalam kurun-kurun yang terawal, lepas tu diabaikan pelaksanaan dia selepas daripada itu. Au naqulu innal Islam qad ahmala umura tanzimin daulah, ataupun kita nak kata bahawasanya Islam ni mengabaikan urusan pengurusan kerajaan. Jadi di sini ni yang dibangkitkan oleh Al-Khumaini lah. Al-Khumaini bangkitkan perkara ini dalam buku dia Al-Hukumah Islamiyah, Al-Hukumah Al-Islamiyah, pemerintahan Islam. Maka di situ tu Al-Khumaini tu sebut, dia menyatakan bahawasanya inna mu'zama fuqaha'ina fi hadzal asri. Dia kata kebanyakan ulama-ulama fiqh kami, maksudnya Syiah lah, dalam ulama fiqh di kalangan Syiah, fi hadzal asri, pada zaman ini, tatawaffaru fihim al-khasa'isu, mereka mempunyai keistimewaan, kelebihan-kelebihan. Yang kelebihan itu allati tu'ahiluhum, yang melayakkan kepada mereka linyabati anil imamil maksum, untuk menggantikan kepada imam maksum. Di sinilah kita akan nampak bahawasanya Al-Khumaini dia cuba nak create satu lagi idea. Kalau sekiranya Imam Maksum tak ada, kita kena ada pengganti pada Imam Maksum. Sebab kalau tidak ada Imam Maksum, maka siapa nak mentadbir kerajaan? Maka kita kena create juga Imam Maksum. Jadi Imam Maksum tu tak ada, maka dia kena ada pengganti kepada Imam Maksum. An-niyabah anil imami maksum. Niyabah pengganti kepada Imam Maksum. Jadi dia pun macam mana dikatakan pengganti kepada Imam Maksum? Maka di situlah apa dinamakan sebagai wilayatul faqih. Iaitu ada 12 orang ayatullah yang terpilih, yang punya kelebihan tersendirilah, yang boleh menyebabkan mereka ni berijtihad, mengeluarkan pandangan-pandangan keagamaan, dan mereka ni boleh dikatakan sebagai pengganti kepada imam gaib yang tak ada ni. Dan 12 ini tidak dianggap sebagai maksum. Yang maksum tu imam tu. Yang 12 orang tu hanya sebagai pengganti sahaja kepada imam maksum, Imam Mahdi yang belum yang gaib itulah, yang gaib itu. Ada beberapa analisa mengatakan sebenarnya yang dikatakan konsep wilayatul faqih ni, apakah betul-betul permulanya datang daripada Al-Khumaini? Sebenarnya ada debat tentang isu macam ni. Ada orang kata sebenarnya idea wilayatul faqih ni datang daripada tokoh Syiah yang sebelum daripada Al-Khumaini. Ia bernama Al-Karqi. Ada seorang ayatullah namanya Ali bin Hussein Al-Karqi. Dikatakan dia ni yang telah mencipta idea untuk membuat
konsep wilayatul faqih walaupun tidak dinamakan atas label wilayatul faqih. Sebab perkara ini dia pernah tulis dalam satu kitab lah. Nama kitab dia Jami'ul Maqasid. Jami'ul Maqasid nama kitab. Ini Maqasid ni bukan kitab Sunni, kitab Syiah. Jami'ul Maqasid yang mana dalam kitab ni dia telah mencampurkan tentang wacana di antara wilayatul ulama. Ulama ni sebagai pemimpin, lepas tu dia tidak boleh semata-mata memimpin. Kok mana pun dia kena kaitkan dengan politik. Dan kenapa wacana ni dibawa oleh Ali bin Al-Husain Al-Karki ni? Sebab aliran Syiah itu sendiri tu dia bermuara daripada tajuk politik. Kita dah cerita sebelum ni bagaimana aliran Syiah tu datang, Khawarij tu datang, Mu'tazilah datang, Ahlussunnah wal Jamaah tu datang kan. Ahlussunnah wal Jamaah dengan Mu'tazilah dia datang hasil daripada perdebatan ilmu. Tetapi yang dikatakan aliran Syiah dan juga Khawarij dia datang daripada perbalahan politik. Jadi adalah tokoh-tokoh Syiah yang dia pernah membahaskan berkenaan dengan wilayatul ulama ni dia tak boleh bebas daripada politik, dia kena ada politik. Jadi dia tulis, dan sebenarnya konsep dalaman tu dia dah ada iras dah seperti mana yang dibuat oleh Al-Khumaini dalam satu tajuk namanya wilayatul faqih. Satu, ada pula kajian lain mengatakan sebenarnya ada lagi sebelum tu lagi yang telah bercakap berkenaan dengan konsep wilayatul faqih tapi bukan atas nama wilayatul faqih, iaitu seorang ulama Syiah yang bernama Ahmad An-Niraqi. Ahmad An-Niraqi ni dia telah menulis sebuah buku, nama buku tu Awaidul Ayyam. Dalam buku tu dia dah mengungkapkan bagaimana seorang ulama itu dia tidak boleh menyendiri daripada politik. Kok mana pun dia kena terlibat dengan politik. Dan cara pendalilan itu dia merujuk kepada watak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi Muhammad ni bukan semata-mata orang agama tapi dia adalah ahli politik, dan politik dalam tafsiran mereka itu dianggap sebagai benda yang sedaging ataupun sebati dalam amalan kehidupan beragama gitu. Tapi walau bagaimanapun mereka ni bila kemukakan benda ni tidak menjadi satu polisi kerajaan lah. Sebab masa mereka bercakap tu ketika itu pemerintahan adalah pemerintahan ketika itu adalah syairan lagi Tetapi bila Al-Khumaini tu dia ada pengaruh tersendiri dan dia menulis benda tu dan dia mencadangkan idea dan dia memberi label pula sebagai wilayatul faqih, menyebabkan idea itu diterima. Maka dia dilaksanakanlah yang dikatakan sebagai konsep wilayatul faqih. Dan sebenarnya 12 orang ayatullah yang dilaksanakan itu pun bukan celah-celah orang Sebab dekat Malaysia antara yang cuba untuk menyerapkan idea yang sama ni adalah PAS. Yang ni kena tanya pada orang lama-lama PAS lah. Kena tanya macam Malik Husin, dia tahulah sejarah macam ni. Kita kena tanya Abang Mat Sabu dia orang yang era pada itu, pada ketika itu era-era orang yang ada lah pada masa tu. Macam mana idea-idea tu telah meresap dalam PAS, dibawa dalam PAS. Yang PAS itu sendiri sebelum itu dikenali sebagai satu gerakan parti yang bersifat nasionalis Melayu, tetapi telah berubah kepada konsep kepimpinan ulama yang sebenarnya ada pengaruh daripada wilayatul faqih lah. Dia ambil ulama seramai 12 orang, lepas tu mentadbir. Cumanya ulama yang ada dalam PAS, kalau kita nak compare dengan ayatullah 12 yang dekat Iran tu memang bezalah. Sebab syarat untuk nak jadi wilayatul faqih ni, orang yang layak untuk jadi ahli dalam wilayatul faqih ni bukan celah-celah orang. Kat tempat kita ni tak susah nak jadi ahli majlis syura tu, tak susah dalam PAS ni. Kita baik dengan presiden PAS, kita ni lama dalam PAS, mengaji agama sikit sebanyak, adalah boleh baca kitab Arab sengih-sengih sikit, maka kita bolehlah jadi ahli majlis syura. Tapi nak jadi wilayatul faqih tak Dan kita kena ingatlah wilayatul faqih ni bahasa Iran, terjemahan Melayu ni kepimpinan ulama. Terjemahan Melayunya kepimpinan ulama. Wilayatul faqih tu bahasa Iran wilayatul faqih, wilayah tu kepimpinan, al-faqih ni ulama-ulama fiqh tapi kita guna kepimpinan ulama. Sebenarnya terjemahan daripada wilayatul faqih dalam bahasa Iran lah. Okey. Kalau kita tengok antara syarat penting yang dikemukakan oleh yang mesti nak jadi wilayatul faqih ni, orang dalam ahli dalam wilayatul faqih ni, antara dia kena faqih, dia kena alim. Lepas tu alim dia tu pula, dia bukan alim biasa, dia kena alim usul fiqh. Dia bukan semata-mata alim usul fiqh dalam aliran Sunni, dia kena alim dalam aliran Syiah. Bukan dia mahir dalam aliran Syiah, aliran Sunni pun dia mahir. Bukan calon-calon orang sebenarnya jadi ahli wilayatul faqih ni. Nak lantik memanglah kita tolak Syiah, tapi ulama Syiah tu nak duduk dalam wilayatul faqih tu bukan calon-calon orang. Nak cari ulama Sunni macam tu cukup susah. Macam contoh ada seorang ayatullah yang hebat, mempunyai 8 PhD, namanya Kamal Haidari. Dr. Kamal Haidari. Ada dalam YouTube Ayatullah Kamal Haidari ni, dia ada 8 PhD
Alim, hebat. Dia mengkritik Sunni ni, kitab Sunni tu semua dia baca. Dia boleh kritik Sunni tu, dia boleh kritik Ibn Taymiyah tu dengan kitab Ibn Taymiyah sendiri. Dia tak buka pun kitab Syiah dia. Adalah YouTube tu kita boleh tengok. Kerajaan Saudi pernah mengumumkan kalau ada orang boleh berdebat dengan dia, kerajaan Saudi nak bagi 5 juta kalau siapa yang boleh berdebat dengan dia. Sebab dia memang hebat lah. Yang dikatakan Ayatullah Kamal Haidari ni, dia Ayatullah daripada Iraq. Jadi bermaksud orang nak jadi wiltu faqih tu 12 orang tu dia bukan calon-calon orang. Dia memang punya kedalaman ilmu yang begitu tinggilah. Kefakihan dia, alim dalam usul fiqh yang dia kuasai bukan semata-mata dalam Syiah tapi menguasai juga dalam Sunni. Lepas tu dia mesti mahir dalam ilmu epistemologi, dia mesti ada ketakwaan, itu pentinglah tu. Dia mesti az-zaki, kebijaksanaan. Bukan semata-mata dia mahir dalam isu-isu keagamaan, dia mesti mahir isu-isu politik. Dia tahu apa isu-isu domestik, international dan sebagainya. Kebijaksanaan makro negara, mikro negara, semua dia kena tahu. Jadi nak jadi orang dalam 12 orang wilayatul faqih tu, dia bukan calon-calon orang sebenarnya dalam Syiah dia buat tu. Dia memang terlalu kuat lah. Dan sebenarnya dia orang buat 12 ni dia sebagai niabah li al-imam maksum, untuk pengganti sahaja pada imam maksum, dan mereka tu sendiri tu tidak dikira sebagai maksum gitu. Sebenarnya bila kita tengok konsep wilayatul faqih tu yang dibuat oleh Al-Khumaini tu, walaupun kita sebut ada beberapa lah ulama-ulama Syiah yang cuba ungkap dah. Macam kita sebut ada orang nama Ali bin Hussein Al-Karhi contoh, Ahmad An-Niraqi contoh. Tetapi bila mari wilayatul faqih dalam konsep yang cuba dibentuk oleh Al-Khumaini tu, sebenarnya dia tak jauh dengan konsep yang telah dikemukakan oleh Abu A'la Al-Maududi lebih awal lagi. Pada tahun 40-an dulu. Sebab wilayatul faqih ni datang dalam era akhir 70-an, awal 80-an. Sebenarnya 40-an dulu dah ada satu konsep yang cuba dikemukakan oleh Abu A'la Al-Maududi, namanya teodemokrasi. Demokrasi yang kita sebut demokrasi ni minasya'ab ila sya'ab, daripada rakyat kepada rakyat. Tetapi dalam daripada rakyat pada rakyat tu, dia nak masuk juga elemen-elemen ketuhanan tu, masuk juga elemen-elemen orang agama di situ. Maka dia timbullah satu istilah teodemokrasi. Yang dikemukakan itu adalah Abu A'la Al-Maududi. Cuma Abu A'la Al-Maududi tu dia tak berjaya lah buat. Hatta Pakistan itu sendiri apabila dah merdeka, dah jadi Republik Islam Pakistan, konsep ulama mullah menguasai itu tak berlaku pun dalam kerajaan Pakistan, walaupun dinamakan sebagai negara Islam lah Pakistan tu kan. Anda guna tu bracket macam tu sebab betul ke dia konsep negara Islam, itu berlaku perdebatan balik. Itu kita kena bincang lah, apakah wujud konsep negara Islam ataupun tidak, dan kenapa Abu A'la Maududi bangkitkan isu konsep negara Islam. Sebab itu ada wacana besar yang ditulis oleh ramai ulama. Ulama Mesir banyak menulis macam ni, kritikan tu. Anda ada bacalah beberapa tulisan kritikan ulama Mesir terhadap Abu A'la Maududi dengan konsep negara Islam beliau. Tak apa. Jadi teodemokrasi tu, idea tu telah dikemukakan oleh Abu A'la Maududi tahun 40-an. 40-an je dah kemukakan. Cuma pelaksanaan itu tak berlaku. Abu A'la Maududi tak buat. Dia tak boleh buat konsep negara tu. Dan bila kita pergi kepada Iran, apabila diambil oleh Al-Khumaini, konsep teodemokrasi itu memang nampak dilakukan oleh Al-Khumaini, berjaya dilaksanakan di peringkat Iran. Jadi kat atas tu dia mula-mula, dia ayatullah, ulama-ulama. Tapi di bawah tu berlakulah demokrasi. Pemilihan presiden dia, pemilihan Perdana Menteri dia, pemilihan menteri dia, macam mana nak lantik gubernur dia lah apa tu kan. Itu berlaku demokrasi, berlaku pilihan raya kat situ. Jadi pilihan raya berlaku kat bawah, tetapi pilihan raya itu tetap dikawal oleh golongan ayatullah yang kita namakan sebagai teodemokrasi pun boleh, ataupun yang digunakan di Iran namakan sebagai wilayatul faqih. Dan sebenarnya wilayatul faqih ni dia datang daripada ijtihad Al-Khumaini. Semenjak wilayatul faqih ni datang dan berlakulah pentadbiran dekat Iran, di situlah Iran tu yang dah lama tak sembahyang Jumaat, dah start sembahyang Jumaat balik. Ijtihad Al-Khumaini. Apa lagi ijtihad Al-Khumaini? Sembahyang Jumaat. Apa lagi? Antaranya yang tak menunaikan ibadat haji dah begitu lama dah, Khumaini memfatwakan boleh dah melakukan ibadat haji. Kalau dulu kita tak boleh buat sebab Ghaibatul Kubra, imam yang ke-12 itu tak timbul-timbul. Sekarang ni kita ada niabah lil imam maksum. Kita dah ada pengganti dah pada imam maksum, nama wilayatul faqih. Kalau dulu kita tak sembahyang Jumaat, sekarang kita boleh sembahyang Jumaat dah. Kalau dulu kita tak boleh buat ibadat haji, sekarang kita buat ibadat haji dah. Maka berlakulah ibadat yang kita boleh tengoklah apa yang berlaku pada hari ini dalam negara Iran. Dan sebenarnya Al-Khumaini kalau kita baca dalam buku Al-Hukumah Islamiyah dan juga Wilayat Al-Faqih tu, sebenarnya Imam Khumaini dia mencadangkan supaya pengamalan ini tidak semata-mata berlaku di Iran.
dia minta supaya benda ni berlaku juga dekat negara-negara luar. Dia minta serap supaya berlaku juga dekat Malaysia, dekat Indonesia, dekat banyak negara-negara orang Islam lah dalam tulisan Al-Khumaini. Kalau dekat Malaysia ni kita nampak yang cuba nak serap pentadbiran cara macam tu adalah PAS lah. Parti Islam Malaysia PAS atas nama Majlis Syura Ulama, dia panggil Majlis Syura Ulama. Sebab tu disyaratkan mesti ulama, mesti ustaz-ustaz, orang punya pendidikan agama. Sebenarnya bentuk tu dah memang irah sangat dengan apa telah dilakukan oleh Wilayatul Faqih. Cumanya kita nak pergi yang nampak bezanya, syarat yang ditetapkan nak jadi ulama dalam Wilayatul Faqih ni bukan calon-calon orang. Ayatullah tu memang hebat, berbeza dengan PAS lah. Sebab PAS ni dia punya definisi ulama dia orang yang ada senawi 6, senawi 4, 4 senawi. Ada 4 senawi, itu boleh dikira sebagai ulama dah layak dah masuk dalam Dewan Ulama PAS lah. Anda tahu ni sebab anda dulu Dewan Ulama, anda tahulah. Sebab ada seorang ustaz tu memang senawi 4 dia masuk dalam ada jawatan kuasa Dewan Ulama PAS Negeri Selangor pada masa tu kan. Okey. Itu gambaran dia umum sejarah dia macam mana. Dan sebenarnya Wilayatul Faqih ni dia datang daripada ijtihad Khumaini, dan Khumaini itu sendiri dalam satu Syiah, iaitu Syiah Imamiyah Isnata Asyariyah. Dia ada Syiah lain. Jadi Syiah Ismailiyah, dia ada Syiah Ja'fariyah, dia ada Syiah apa lagi? Syiah Zaidiyah. Semua Syiah ni tak setuju sebenarnya Wilayatul Faqih. Sebab Wilayatul Faqih ni datang daripada Syiah Imamiyah Isnata Asyariyah. Kata Syiah tu. Tapi Syiah lain tak setujulah. Sebab Syiah lain tu bukan semata-mata Wilayatul Faqih dia tak setuju. Imamiyah tu sendiri dia tak setuju kan. Sebab tu kita kena ingat, dia bukan konsep semata-mata Syiah. Dia adalah Syiah Imamiyah tu. Dia daripada Syiah Imamiyah dan Ijtihad Khumaini. Bahkan dalam kalangan ulama Syiah Imamiyah pun ramai yang tak setuju tentang konsep itulah. Ada yang tak setuju. Kalau kita tengok ada beberapa ulama-ulama Syiah yang tak setuju. Anak kutlah beberapa nama. Yang pertamanya ada seorang ulama Syiah daripada daripada Imamiyah Isnata Asyariyah ni, namanya Syekh Syari'ati Al-Asfahani. Tak setuju. Dia tak setuju. Kan? Syariat Asfahani ni, Syekh Syariat Asfahani ni pernah kata, dia kata innal wilayata la tasbutu lil faqih fi asril ghaibah bidalilin wa innama hiya mukhtassatun bin nabi wal a'immati alaihimus salam. Perkataan dia tak setuju. Dia kata wilayah ni, wilayah faqih ni, dia kata tidak sabit dengan adanya ulama-ulama fiqh macam Khomeini buat. Dia kata fi asril ghaibah, walaupun dalam era ghaibul imam ni, imam tak ada ni. Kan? Kenapa? Wa innama hiya mukhtassatun bin nabi wala immatu alaihimus salam. Sebab dia kata yang dikatakan kepimpinan itu dia mesti berlaku nabi dan juga para imam. Maksud imam 1, imam 2 sampai imam 12 lah. Sekarang imam 12 tak ada. Bila imam 12 tak ada ni, tiba-tiba Khomeini buat. Dia kata ini bid'ah yang dilakukan oleh Al-Khumaini. Ini adalah benda-benda baru yang ditambah oleh Khomeini. Jadi Syiah Imamiyah yang Akbari ni tak setuju, dia tolak. Satu antara ulama Syiah yang tolak. Kalau kita tengok yang lain, ada nama Ayatullah Muhammad Hussein Fadlullah. Muhammad Hussein Fadlullah. Antara ulama Syiah yang tak setuju. Dia siap kata lagi, ana la ara anna nusus ad-diniyah tadullu ala wilayatul faqih. Dia kata macam tu. Berat lagi. Dia kata aku tak nampak pun, aku tak dapati pun satu nas agama yang mengatakan bolehnya wilayatul faqih ni. Tak ada. Lepas tu dia tolak. Dia kata tak ada, ni benda tak ada. Abdul Qasim Al-Khu'i, Ayatullah Al-Khu'i, Ayatullah Al-Khu'i. Tolak. Ayatullah Muhsin Al-Hakim. Tolak. Maksudnya, kita kena faham konsep wilayatul faqih ni walaupun datang daripada Ayatullah Al-Khumaini, dan Ayatullah Khumaini tu dia daripada Syiah Imamiyah Isnata Asyariyah, dan dia pun bermuarakan, idea tu bermuarakan daripada fikrah Syiah, konsep imamah, konsep imam. Tetapi bukan semua ulama-ulama Syiah bersetuju dengan konsep itu. Bahkan ada ulama Syiah yang tolak lah gitu. Tapi begitu kita tak nafikan, memang ada ulama Syiah yang sokong. Ada Ayatullah sokong. Antara yang terkenal sokong ni Murtada Mutahari. Tu antara hebat lah. Ayatullah Iran yang hebatnya antaranya Murtada Mutahari. Tu hebat tu. Anda banyak baca buku tulisan dia. Dia menguasai banyak aliran Sunni pun dia kuasai. Buku-buku Sunni pun dia baca. Bahkan dia debat tentang beberapa konsep dalam Sunni. Ada. Muhammad Bakir Sadar. Itu antara ulama Syiah yang mempertahankan konsep wilayatul faqih. Ataupun yang hebat juga nama Misbah Yazdi, Ayatullah Misbah Yazdi. Itu memang hebat tu. Kan? Dia ada tulis buku pasal usulul falsafah, 2 jilid. Anda ada baca buku usulul falsafah ditulis oleh Misbah Yazdi. Yang kita tak jumpa ada ulama Sunni yang hebat macam Misbah Yazdi tulis buku pasal falsafah macam tu. Misbah Yazdi ni antara ulama-ulama Iran, yang Ayatullah Iran yang mempertahankan wilayatul faqih. Jadi kita akan nampak sebenarnya wilayatul faqih ni dia adalah ijtihad yang wujud dalam Syiah Imamiyah. Dia wujud. Diijtihadkan oleh Al-Khumaini.
Sebenarnya sebelum tu dah ada lah beberapa nama kita dah sebut tadi kan, yang cuba cadangkan, tetapi dia tidak dilabelkan sebagai wilayatul faqih, tapi konsep dia lebih kurang dengan apa yang ada pada wilayatul faqih. Lepas tu disebabkan di Ijtihad Al-Khumaini, dan Khumaini tu datang daripada usuli, maka kita akan dapati ada pula aliran Syiah, dia panggil Al-Akbari, tak bersetuju, maka dia kritik, bahkan dia menolak mutlak lah, macam kita sebut beberapa nama tadi kan. Tapi dalam pada itu pun kita jangan duk ingat wilayatul faqih ni dalam kalangan ulama Syiah ni anggap remeh. Sebab ada ulama-ulama Syiah yang hebat, yang alim, yang memang hebat betul, yang memang mempertahankan. Macam kita sebut Bakir Sadar contoh, Murtada Mutahari contoh, Misbah Yazdi contoh. Macam Misbah Yazdi ni, dia ada tulis buku pasal epistemologi. Kalau kita baca ni, tak ada satu pun ulama Malaysia yang mampu menulis seperti beliau. Hebat, memang hebat lah. Dan dia antara ulama yang mempertahankan konsep wilayatul faqih. Jadi kita akan nampaklah lebih kurang gambaran berkenaan wilayatul faqih yang datang daripada Al-Khumaini, hasil daripada melihat konsep Syiah itu sendiri, dan kita nampak juga bagaimana kritikan yang dilakukan oleh ulama-ulama lah, ulama Syiah sendiri terhadap konsep wilayatul faqih. Macam orang Sunni memang tak ada lah konsep wilayatul faqih ni. Sunni tak ada. Orang Sunni nak tiru bentuk wilayatul faqih ada. Namanya PAS lah. Cuba nak bawa lah kan. Dia cuba mempertahankan juga dalam PAS tu begitu. Mungkin itulah lebih kurang yang nak boleh cerita tentang wilayatul faqih. Mungkin kita tengok pada persoalan perbincangan dan kita akan berkongsi di sini insya-Allah. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Okey, Yusri, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Hadi Jauhari, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Zulkifli, waalaikumsalam. TG Azman Mahrir, assalamualaikum. Kongsi King, assalamualaikum. Syafuddin Awang, assalamualaikum. Wilayah Persekutuan Labuan Keling. Ingat wilayah tu fakir tadi. Anwar Anwar. Ustaz Wal Luqman. Salam Ustaz, taqiyah ni amalan dari kalangan wilayah fakir juga ke? Nampak menjadi-jadi taqiyah dalam parti yang mengaku Islam sebagai dasar. Contoh, boleh menipu untuk elak maslahah, macam seorang YB tu cakap, dan disokong Presiden menggelak ulama. Wilayatul faqih taqiyah ni dia bukan ada dalam wilayatul faqih je. Dia ada dalam Syiah tu sendiri. Dalam Syiah tu sendiri tu memang ada konsep at-taqiyah. Cumanya disebabkan wilayatul faqih tu sendiri daripada Syiah, maka tak peliklah orang-orang ayatullah ni nak mengamalkan konsep at-taqiyah. Jadi konsep at-taqiyah ni dia bukan semata-mata ada dalam wilayatul faqih. At-taqiyah tu sendiri tu memang ada dalam fahaman Syiah itu sendiri begitu. Adalah hujah-hujah mereka tu. Antara hujah at-taqiyah ni adalah merujuk pada amalan Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir ni dia kena tekan lah, kena tindas sampai satu tahap hampir nak dibunuh. Dalam keadaan begitu tu dia sebut kalimah kufur. Jadi hati dia tetap beriman dengan Allah. Jadi dipamerkan sebagai kufur, tapi dalam hati beriman dengan Allah. Hati ni baik, tapi dipamerkan yang tak baik di luar. Itu dipanggil sebagai at-taqiyah tu. Jadi Syiah dia gunalah hujah tu. Yang keduanya dia merujuk pada kes Nabi Ibrahim AS. Ada kes Nabi Ibrahim dalam hadis Sunni pun ada. Kisah kononnya Ibrahim AS ni menipu. Kita ingat balik. Kalau kita tengok balik dalam dalam tahun lepas, 4-5-6 bulan lepas lah. Hari tu ada Pak Suki Latif, dia ada tulis satu artikel masuk dalam Masyarakat Kini pun masuk. Ana tulis, ana jawab. Ana jawab artikel tu, ana jawab balik. Ana ada tulis juga. Dia mendakwa bahawasanya Nabi Ibrahim AS ni berbohong. Dia ikutlah hadis Nabi SAW. Jadi itulah antara hujah yang digunakan oleh orang-orang Syiah, wujudnya at-taqiyah. Jadi kalau kita timbul at-taqiyah ni dia bukan semata-mata timbul dalam isu wilayatul faqih. At-taqiyah ni dia berlaku dalam fahaman Syiah itu sendiri. Itu maksud dia. Wallahu a'lam. Salam Zaisham bin Syahbari. Salam, cerita sikit tentang latar belakang pembunuhan Sayyidina Ali. Panjang tu. Tu tak cepat cerita hari ni, kena cerita waktu lain. Kita fokus pada wilayatul faqih, bukan cerita pembunuhan Sayyidina Ali. Itu kena buka waktu yang lain lah, wacana tu. Ustaz Wal Luqman, berhenti internet slow dan dengar suara. Internet slow Haji Wan Ahmadi Jalil, apakah benar dakwaan Syiah dari sebuah mazhab berkembang subur dan kemudian membentuk suatu agama Syiah yang terdiri berkembang subur dan kemudian membentuk suatu agama Syiah yang tersendiri, terkeluar dari Islam seperti dakwaan sebahagian ahli akademik? Memang kami tak dapat berpegang dengan perwatakan dan aliran puak Syiah ni. Bagaimana arah tujuan mereka? Sekian. Dia sebenarnya Syiah ni dia ada yang hulu, jadi yang melampau.
Ada orang macam orang Sunni yang anti Syiah, dia kata Syiah tu sendiri tu dahulu. Dia kata Syiah tu dahulu. Tapi kalau kita pergi lebih luas, kita tengok luas, Syiah tu ada yang melampau daripada biasa pun ada. Kita nak kata Syiah tu sendiri hulu tak hulu sebab ada orang kata Syiah tu sendiri dahulu dah. Apabila dia menganggap Ali sebagai yang lebih layak, tidak menganggap tidak menerima Abu Bakar, dia kata itu dah melampau. Ada orang kata lagu tu lah. Lepas tu yang lebih melampau lagi sampai dia kata laknat kepada Abu Bakar, dia kata laknat pada Omar, pada Osman, kan, orang yang tak bersetuju kepada pelantikan Ali dia kata laknat. Itu berlaku kepada orang-orang Syiah yang hulu. Sebab konsep melaknat sahabat itu dia bukan konsep akidah dalam Syiah sebenarnya. Itu adalah satu benda yang tak salah dalam Syiah. Dan Syiah tu sendiri bukanlah suruh kita kena laknat, tak. Kalau ada yang suruh tu bukan ajaran Syiah. Yang suruh tu adalah statement-statement individu ulama Syiah, bukan base asas bagi mazhab Syiah. Sebab itu kita akan jumpa orang-orang Syiah tu, ulama-ulama Syiah yang tak bagi takbir sahabat, tak bagi laknat sahabat. Kalau dekat Iraq tu ada seorang nama Al-Wa'ili. Al-Wa'ili namanya. Al-Wa'ili ni adalah ulama Syiah yang dia tak akan izinkan kita takfirkan sahabat. Bahkan apabila disebut nama Aisyah, dia akan kata radhiyallahu anha. Dia sebut Aisyah radhiyallahu anha. Padahal Syiah ni kita tahu dia tak boleh pergi. Memang tak boleh pergi sangatlah dengan Syiah, dengan Aisyah ni. Dia tak boleh pergi Syiah ni. Tapi Al-Wa'ili ni dia bukan sekadar dia sebut Aisyah radhiyallahu anha, bahkan dia bagi tahu pula dekat orang-orang Syiah dekat Iraq tu, kata korang jangan duk panggil lagi dia kafir pada Aisyah. Kamu jangan duk laknat pada Aisyah. Dan itu tidak merosakkan pun pahaman Syiah. Jadi kita akan nampak di situ ada dua perbezaan. Satu asas bagi pahaman Syiah, ada satu lagi tu adalah yang datang daripada ulama-ulama Syiah. Okey. Dan satu lagi kadang-kadang ada orang merujuk pada kitab-kitab hadis. Dia kata ni kitab hadis yang ditulis ulama Syiah. Jadi kitab di sini kata Al-Kafi, apa lagi kitab ni? Al-I'tisam, adalah bukan I'tisam Imam Syatibi, I'tisam kitab Syiah. Dia ada Usulul Kafi, apa lagi kitab dia? Anda tak ingat dah. Dulu masa di Pakistan tu kerap sangat dia jumpa buku-buku Syiah ni, tapi sekarang dah lama sangat tinggal buku Syiah. Tak berapa ingat dah nama-nama kitab dia. Sebenarnya semua hadis-hadis dalam kitab Syiah tu dia macam kita juga, ada hadis sahih, ada hadis dhaif, ada hadis palsu, ada juga. Dia pun ada konsep takhrij, dia pun ada konsep tahqiq hadis. Jadi kadang-kadang ada orang kata mana boleh ni ada dalam kitab Syiah. Memang ada, tetapi hadis tu kadang-kadang hadis palsu dalam pahaman Syiah. Hadis tu hadis dhaif dalam pahaman Syiah. Macam kita macam kita bergaduh dengan orang ISIS. Orang ISIS tu kadang-kadang dia mempertahankan amalan membunuh orang. Apa dalil dia? Dia buat mari cerita hadis Ukal. Sebilangan orang yang pergi jumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lepas tu kena penyakit kulit. Lepas tu Nabi Muhammad sallam kata, kau pergilah minum air kencing unta, minumlah susu unta, bau sihat. Lepas tu orang tu pun geng-geng ni yang datang tu kena penyakit kulit tu, yang masuk Islam tu, yang kena penyakit kulit tu pun pergi dengan pengembala unta ketika itu. Bila pergi tu, dia pergi bunuh hamba Allah tu. Lepas tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tu digambarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni pergi suruh bunuh orang yang membunuh pengembala tadi. Bunuh orang yang bunuh tu, yang sakit kulit tu kan. Dan cara bunuh tu adalah congkel mata, lepas tu apa lagi? Cincang mayat. Lepas tu kita biar kat tengah panas. Lepas tu dia orang panas tu sampai tak tahan sangat sampai gigit lidah, sampai terputus lidah. Adalah cerita-cerita, ada cerita. Cerita tu ada dalam hadis tu. Persoalannya, itulah hadis tu yang digunakan dalil oleh orang-orang ISIS untuk mengatakan kita boleh bakar orang, kita boleh tindas orang. Tapi persoalannya hadis tu status tu macam mana? Itu penimbul perdebatan. Hadis tu memang ada, tapi hadis tu orang Sunni pun tak pakai. Sebab apa? Sebab dia melibatkan kepada sanad, dia melibatkan kepada matan, bertemu dengan matan hadis yang lain, tengok bercanggah dengan Al-Quran. Lepas tu kita tengok sanad tu sifat dia ahad. Kenapa dalam 10 turuk tu semua bermula daripada seorang, iaitu Anas bin Malik. Jadi cerita sadis tapi bermula pada seorang. Kalau dengar cerita tu, masa kejadian tu berlaku, bukan Anas bin Malik. Jadi ramai lagi sahabat. Tetapi kenapa tidak ada sahabat Nabi yang riwayat? Hanya Anas bin Malik seorang yang riwayat. Maksudnya hadis tu ada dalam kitab Sunni. Tetapi tidak semestinya boleh dibuat hujah. Kadang-kadang hadis tu dikira sebagai dhaif. Hadis tu dikira sebagai palsu. Sebenarnya benda yang sama pun berlaku dalam fahaman Syiah. Sebab tu kita kena pergi kepada satu fahaman Syiah. Dan satu lagi tu apa yang datang dalam kalangan ulama-ulama Syiah. Ulama Syiah punya pandangan tu bila dikeluarkan tu kan. Jadi yang melampau tu lah yang kadang-kadang kita nilai ni dah macam agama baru dah ni, berbeza dah dengan hakikat bagi agama Islam. Tapi sebab tu ulama Sunni tu sendiri bila melihat Syiah itu pun sendiri pun dia ada pelbagai sikap. Kalau kita tengok dekat Malaysia ni, Tok Jadi sebagai contoh, dia agak okey dengan Syiah ni, tak ada masalah dengan Syiah.
Kan? Kalau kita tengok lain Ustaz Ahmad Wang, okey dengan Syiah tak ada masalah. Ustaz Ghani Samsudin dilihat okey dengan Syiah tak ada masalah. Tapi ada yang anti Syiah, yang tolak betul-betul Syiah ni. Contoh macam Maulana Asri itu memang clear lah, dia memang daripada dulu lagi secara konsisten dia memang tolak gila Syiah. Ataupun kita tengok dekat Perlis Dr. Asri Zain Abidin, Lora, dah banyak lah. Kan? Yang memang tak boleh pergi dengan Syiah, memang tak boleh pergi. Syiah memang ditolak mutlak lah Syiah. Kalau kita tengok ulama antarabangsa dekat dunia Arab pun ada yang okey dengan Syiah, macam Sa'id Ramadan Al-Buti, tak ada masalah kan. Dia okey dengan Syiah, tak ada masalah. Bahkan dia mengatakan mereka tu tetap dikira sebagai Islam lagi, masih Islam lagi. Pada dia orang tu adalah Islam lagi. Siapa lagi? Abul Futuh kalau dekat Mesir, ulama di Mesir. Maksudnya kita tengok sebenarnya Syiah itu sendiri tu dia ada yang biasa tu, yang Syiah biasa tu, ada satu lagi tu dia melampau. Jadi yang melampau tu lah menyebabkan ada sebilangan ahli akademik di tempat kita yang mengatakan dia dah macam agama baru dah. Dia bukan satu mazhab dah. Gitu itu kita tak boleh nak nafi lah. Itu realiti yang berlaku dalam pahaman. Dan kita kena ingat yang melampau ni, sifat melampau ni dia bukan berlaku pada Syiah je. Dia berlaku pada semua aliran. Orang Sunni pun ada yang melampau. Sunni melampau ni dia boleh jadi Wahabi, dia jadi Ahbash, sampai kafir-kafir korang, mudah-mudah sangat nak hukum orang. Ada aliran-aliran macam tu. Tapi dalam keadaan melampau tu ada yang pertengahan kan, macam Salafi tu sendiri, Asy'ariyah tu sendiri, Maturidiyah tu sendiri. Itu aliran yang pertengahan, yang tak kafir korang satu pasal. Tapi dalam aliran Asy'ariyah, Maturidiyah tu ada yang melampau jadi Ahbash, habis kafir korang. Tengok sikit kafir. Dia rasa kafir orang ni okey kan, ada macam tu. Benda yang sama juga berlaku kepada Syiah gitu. Wallahu a'lam. Haji Muhammad Faisal Mukhtar, saya nampak sebenarnya Khomeini telah angkat dirinya sama dengan Imam Dolas, kepercayaan Syiah. Komen Ustaz. Anda tak rasa dia mengangkat dia setahap Imam 12? Tak. Tetapi dia mengangkat dia sebagai ketua kepada 12 orang ayatullah untuk mentadbir Iran. Itu dia. Bukan Imam 12 Ahlul Bait tu. Bukan standard macam Al-Imam Hasan Al-Askari, macam itulah 12 imam dia tu. Tak, dia tak angkat macam tu. Tetapi dia tu sendiri telah mengangkat diri dia setahap lebih tinggi berbanding tu 12 ayatullah di dalam wilayah faqih tu, dalam majlis syura ulama dia tu. Majlis syura ulama. Wilayah faqih lah. Kita kat Malaysia panggil majlis syura ulama, tempat dia panggil wilayah faqih. Dia sebab dia mengepalai tu. Kita nampak yang tu je. Nak kata dia setahap tu tak. Sebab dia sendiri menggunakan kalimah an-niyabah. An-niyabah ni pengganti, dan dalam maksud ketika tidak ada. Sebab dia mengakui ghaibatul kubra tu. Dia kata ni ghaibatul kubra tidak ada. Maka bila tidak ada, kita kena address juga. Maka kita kena an-niyabatu lil imam maksum. Kena ada pengganti sementara waktu sebelum kedatangan imam ke-12 itu. Maka dia pun buatlah konsep Lailatul Faqih begitu. Wallahu a'lam. Haji Wan Ahmadi Jalil, dalam maksud lain mengikut berpegang pemerintah dunia ini hanya tangan orang yang faham Syiah semata-mata. Memang Syiah ni dia ada hasrat untuk menguasai dunia. Kita tak nafikan benda tu. Jadi kalau kita baca dalam buku dia, Wilayah Faqih dengan Al-Hukumah Islamiyah, cara dia kempen tu memang dia nak jadikan semua negara ni mengikut konsep Wilayatul Faqih yang dibentuk oleh Al-Khomeini. Khomeini nak macam tu. Jadi kalau kita faham secara tersirat, kalau kita baca secara politiknya, kita akan nampak sebenarnya Ayatullah Khomeini ni dia nak faham Syiah ni tersebar di seluruh dunia. Memang dia nak macam itulah. Gitu. Wallahu a'lam. Okey, Haji Salim Sulaiman hadir, alhamdulillah. Muhammad Zulhilmi. Salam Ustaz. Waalaikumsalam. Ketika zaman pemerintahan Khulafa' Ar-Rasyidin, adakah khalifah-khalifah mempunyai majlis syura dan membuat dasar-dasar pentadbiran? Dia tidak ada satu majlis tertentu. Mereka ni panggil al-istisyarah. Al-istisyarah ni maksudnya dia orang pergi, kalau ada sebarang isu-isu, dia hanya pergi panggil beberapa orang-orang yang dia rasa nak panggil. Macam Umar bin Al-Khattab. Dia nak buat satu polisi lah sebagai contoh. Dia bukan panggil, okey mari ini orang yang dilantik, masa tiap kali problem politik yang ni kena berhimpun. Tak. Dia akan hanya jumpalah. Contoh dia pergi jumpa dengan Abu Hurairah. Ni ada satu isu ni gini-gini, apa pandangan kamu? Abu Hurairah pun sebut, aku ni pandangan begini-begini. Oh okey. Dia pun pergi tanya Ibn Abbas pula. Ni ada satu isu ni, macam mana Ibn Abbas gini-gini? Pandangku gini. Oh okey. Jadi dia dengar semua pandangan. Dan dia bukan dalam satu majlis mesyuarat, tak. Dia just jumpa-jumpa macam tu. Dia panggil al-istisyarah. Itu yang diamalkan dalam Khalifah 4 dululah. Segi majlis itu tak ada. Majlis tu tak ada. Majlis yang secara tetap. Macam Wilayatul Faqih ni, dia majlis. Memang ada pelantikan. Lepas tu kena ikut syarat-syarat perundangan. Dia letak syarat Ayatullah ni, syarat dia 1, 2, 3, 4. Jadi dia pun tengok ni cukup tak syarat tu. Lepas tu nak menerima masuk dalam majlis mesyuarat dia tu pula, jadi mesyuarat dia pula kat situ.
Contohlah seorang Ayatullah ni mati. Lepas tu nak lantik seorang sebagai pengganti. Dia mesyuarat pula ni. Kita nak lantik siapa ni? Kita lantik Fulan bin Fulan sebagai contoh. Lepas tu kita kena tengok syarat. Lepas tu tengok ada kelayakan ke tak. Dia ada mesyuarat pula kat situ. Lepas tu letak. Letak tu kekal sebagai Ayatullah. Sampailah kalau dia melakukan kesalahan yang kita boleh pecat. Konsep tu tak berlaku pada era Khalifah yang 4 dulu. Tak berlaku. Abu Bakar ke, Omar ke, Osman ke, Ali, dia tak buat macam tu. Dia just, kalau ada sebarang isu, dia pergi tanya pandangan. Apa pandangan kamu? Apa pandangan kamu? Apa pandangan kamu? Macam Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dia nak lakukan serangan terhadap orang murtad yang telah melakukan serangan terhadap kerajaan, kan? Abu Bakar pergi serang. Abu Bakar dia terus buat, dia tak pergi tanya. Cumanya Omar bin Al-Khattab pergi jumpa dia, pergi tanya pandangan dia. Kena pergi bagi tahu dekat dia. Kenapa buat macam ni, kan? Benda ni Nabi tak pernah buat pun, kenapa kita nak buat? Lepas tu Abu Bakar kata tak boleh lah, dia orang ni dah murtad sebenarnya. Bagi tahulah alasan-alasan. Omar kata kan alangkah baik kalau kita pergi tangkap dia orang bubuk dalam penjara, kita suruh dia bertaubat. Jadi kita tak bunuh lah dia orang. Lepas tu kita boleh manfaat macam-macam lah, Omar bagi tahu. Tapi orang kata dah nak bunuh juga, nak bunuh juga. Jadi Omar kata aku tak nampak daripada wajah Abu Bakar itu kecuali kebenaran. Dia memang pertahankan, memang dia nak buat. Maksudnya Abu Bakar buat keputusan sendiri, tetapi dikritik oleh Omar bin Al-Khattab. Tapi kritikan tu dibalas boleh oleh Abu Bakar, dan akhir sekali Omar pun bersetuju dengan apa dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi kalau kita kata konsep mesyuarat itu adakah berbentuk macam himpunan macam kita hari ni? Tak, dia tak berlaku. Tapi selepas pada tu dia ada konsep al-hilli wal aqdi. Al-hilli wal aqdi dilantik oleh pemerintah lah, pemerintah. Dan pemerintahan Sunni dia tak semestinya ulama. Sebab tu dalam sejarah dinasti orang Islam, pemerintahan orang Islam bukan mesti ulama. Kadang-kadang bukan ulama pun. Orang tu tak ada pendidikan agama pun. Dia bukan, sebab ada ulama lagi alim pun tak terlibat dalam politik. Tapi ulama itu sebagai penasihat kepada pemerintah. Itu memang berlakulah. Macam sejarah Sultan Muhammad Al-Fatih sebagai contoh. Dia tu bukan ulama. Dia bukan ulama. Tapi ada ulama duduk bersamping dengan dia. Syekh Samsuddin Al-Wali, nama syekh tu. Ulama tu. Ulama yang duduk di samping Sultan Muhammad Al-Fatih. Jadi tradisi Sunni tu dia tak macam tradisi Syiah. Syiah ni sebab problem dia ada imam tu. Tiba-tiba imam tak ada. Macam mana nak buat? Dia terpaksa address benda macam tu. Maka cara dia address adalah Khomeini buat keluar satu ijtihad baru namanya Wilayatul Faqih. Gitu. Wallahu a'lam. Okey, Haji Wan Ahmadi Jalil. Unsur berkasta dalam kalangan warga Syiah, iaitu di pihak atasan dikultuskan dan hal-hal mengikut sistem demokrasi itu hanya dilibatkan rakyat marahin. Kaedah dicipta untuk kepentingan diri individu tertentu. Boleh bersetuju. Sebenarnya konsep ni bukan orang Syiah je buat, tetapi dibuat juga oleh orang Sunni sebenarnya. Sebab itu kita kat Malaysia, kita ada problem soal kepimpinan ulama. Bila kita sebut ulama ni dia mesti baik lah, mesti. Sebenarnya tak juga. Sebab ulama mungkin mesti baik. Ulama ni orang macam kita, berak kencing macam kita. Kadang-kadang melakukan kesalahan, silap bulan, dia kadang-kadang salah dia lebih teruk lagi daripada orang-orang biasa. Tetapi mengkultuskan ulama itu memang berlaku dalam tradisi manusia. Tradisi orang Islam ni memang wujud. Apatah lagi dalam pahaman Syiah yang mereka institusikan pula atas nama Wilayatul Faqih. Sebab memang mereka menganggap pandangan yang datang daripada Wilayatul Faqih itu setahap dengan Imam Maksum. Jadi nampak suci lah. Kultus tu memang berlaku lah. Jadi apa yang Haji Wan Ahmadi cakap ni anda boleh bersetuju lah. Gitu, wallahu a'lam. Haji Wan Ahmadi, dalam jangkaan masa ribuan tahun, pertemuan Sunni dan Syiah ini hanya sangat merugikan umat Islam. Cukup bersetuju. Anda cukup bersetuju. Memang pertemuan Sunni Syiah ni merugikan orang Islam. Bergaduh tak habis. Bahkan ia menjadikan sebagai peluang untuk melahirkan perbalahan dalam kalangan orang Islam apabila datang orang yang penjajah. Penjajah masuk, dia macam mana nak bagi dia orang lagi kuat. Cara nak bagi kuat ni adalah kita pecah perintah. Cara pecah perintah tu macam mana? Kita pecahkan orang Islam atas tajuk Sunni dengan Syiah. Ini memang berlaku sebenarnya. Apa yang Haji cakap ni memang betul berlaku. Haji Abdul Jamil. Alhamdulillah dapat terus serta. Alhamdulillah Haji. Amdillah Alwi. Kemau Ustaz. Tiap-tiap malam saya follow Ustaz. Teruskan. Alhamdulillah. Irsa As-Sirdi. Sejauh mana keberkesanan Wilayatul Faqih dalam konteks pemerintahan moden Iran sekarang? Ana baca dalam tulisan semenjak berlaku COVID-19 ni, kelihatannya sebelumnya memang Wilayatul Faqih ni dia rasa bangga dengan Ayatullah ni, dia rasa kuat. Sebab yalah kita tak nafikan memang Ayatullah ni nak jadi Wilayatul Faqih ni bukan jalan-jalan orang lah. Kemahiran dia tu bukan semata-mata dalam bidang agama, dia kena mahir
isu domestik dan isu international. Dia kena tahu, dia kena mahir. Sebab tu mereka ni berani lawan Amerika secara terang-terang. Dia cakap Amerika tak gunalah apa kan. Lepas tu kelebihan ayatullah ni pula, walaupun kita tengok ayatullah, kadang-kadang kemahiran dalam bidang teknologi pun boleh tahan, hebat kan. Sebab tu kalau kita rajinlah follow tentang perkembangan Syiah Iran, Ayatullah Iran ni, mereka menguasai nuklear. Tu kayak ulama kita, nuklear tu gajah rimau apa pun tak tahu kan, tapi dia orang boleh bahas tentang nuklear ya, kehebatan dia orang lah. Dan benda tu kalau kita baca dalam tradisi Syiah, benda tu tak pelik. Memang wacana tu adalah wacana biasa dalam kalangan orang-orang Syiah dekat pesantren dia orang, dekat pondok-pondok dia orang, dekat pom tu kan. Beza dengan pondok kita kalau lagi kat pondok kita ni bolehlah baca kitab mazhab Syafi'i. Suruh buka buku-buku kitab-kitab teknologi tak faham. Gajah rimau apa tak tahu. Tapi kalau dekat KUM tu dia mengaji buku perubatan, dia belajar Al-Qanun fi Tibb, undang-undang dalam perbuatan ditulis oleh Imam Ibn Sina tu kan. Dia orang belajar kitab tu. Itu hebatnya Iran lah. Dia orang bangga benda macam tu. Tetapi bila timbul isu COVID-19, ayatullah dia orang pun jam. Jadi di situ tu ada orang kata di sini ni telah menggambarkan kelemahan dalam konsep wilayatul faqih apabila ayatullah mereka pun dah tak ada teori dalam berhadapan dengan COVID-19. Bahkan Iran itu sendiri antara negara yang teruk, yang antara yang terteruk lah kena serangan COVID-19 lah. Itu adalah orang sebut. Jadi kita tak tahulah. Tapi yang penting kita kena ingat itu adalah datang dari teori manusia. Dia mesti ada kelemahan dia. Gitu. Wallahualam. Ustaz, adakah imam-imam wilayatul faqih punya kuasa veto dalam politik Iran? Ada, dia ada kuasa veto sebab dia kuasa penentu. Sebarang polisi yang dibawa oleh presiden ke oleh siapa pun kat bawah tu, dia orang ni yang menentukan itu sah ke tak sah. Tu lebih dia orang. Contoh kita kena ingat. Tapi ada yang ada positifnya nisbah kepada Iran tu lah. Macam contoh dalam konsep Syiah dia ada nikahul mut'ah, kahwin mut'ah. Kita nampak kahwin mut'ah ni segi amalan fiqh Syiah tu mudah. Nampak je senang je nak menikah mut'ah. Tapi di Iran jadi susah. Sebab dia mesti dapat keizinan daripada ayatullah wilayatul faqih. Dia mesti dapat kelulusan daripada wilayatul faqih. Wilayatul faqih tu bukan semualah. Dapat salah seorang daripada ayatullah diorang lulus ke tu pun dah okey dah. Jadi nak dapat tu memang syarat yang begitu ketat lah. Ada part yang macam okey lah. Tapi ada part yang tak berapa okey sebab diorang ni memang ada satu kuasa yang lain macam sikit lah berbanding dengan orang-orang bawah. Jadi sebarang polisi yang dibuat kat bawah tu, dia bagi kebebasan. Buatlah apa yang kau nak buat. Tetapi bukan mesti mutlak. Ni ada atas ni bagian tengok. Ayatullah ni tengok. Yang ni boleh, yang ni tak boleh. Yang ni kena batalkan. Dia ada kuasa veto lah kat situ. Wallahualam. Muhammad Zulhilmi, Ustaz, masa Rasulullah SAW mengikat perjanjian dengan puak-puak kafir, adakah pernah terjadi Nabi mengkhianati janji dulu? Tak ada. Nabi Muhammad SAW tidak ada sejarah mengkhianati janji. Tak ada. Sehingga kan kadang-kadang Abu Jandal ni dia masuk Islam selepas perjanjian dilakukan. Dan dia minta masuk dalam kerajaan Nabi dalam perjanjian Sulh Hudaibiyah. Dan nyawanya dalam bahaya. Tapi Nabi Muhammad tetap tidak menyalahi janji. Nabi suruh dia pergi juga dekat wakil Quraisy. Sebab Nabi Muhammad kata kita dah berjanji. Nabi Muhammad memang tidak menyalahi janji. Dekat Malaysia ni yang menyalahi janji ni ulama. Ada dalil pula boleh menyalahi janji. Apa punya ulama kita pun tak tahu. Ada seorang tu guru politik yang menyatakan dia boleh mengkhianati janji sefahaman dalam bertahaluf kononnya atas nama strategi politik. Itu masalah dia. Sebab dia rasa dia lebih pandai daripada Nabi lah kot. Nabi tak pernah menyalahi janji. Kita kena ingat kalau kita menyalahi janji, lepas tu yang tengok kita menyalahi janji tu orang bukan Islam. Agak-agak orang bukan Islam kata apa pada Islam. Itu masalah dia. Quran sendiri kata aufu bil uqud. Sempurnakan akad kamu. Maksudnya bila kita berjanji, sempurnakan janji itu. Dalam hadis Nabi kata al-muslimuna ala syurutihim. Dalam riwayat lain kata al-muslimuna inda syurutihim. Orang Islam itu dia kena pegang syarat yang dia tetapkan. Kalau dalam hadis Nabi SAW pula, Nabi kata ayatun nifaqi salas. Iza wa'ada ikhtalafa. Itu antaranya kan Nabi Muhammad SAW kata tanda munafik ni 3. Antaranya kata Nabi bila berjanji dia menyalahi janji. Jadi tak boleh. Kalau kita menyalahi janji, nanti kita akan ada persepsi buruk orang bukan Islam terhadap agama Islam. Nanti orang akan benci agama Islam. Tak boleh. Ada sumber kata Syiah itu sekutu Zionis. Tak. Zionis ni 3-4 hari ni baru timbul. Syiah ni era sahabat lagi. Era sahabat tu, era pengebalahan sahabat tu dah timbul dah Syiah ni. Tak adalah sahabat, tak adalah Syiah. Tapi orang yang mendokong Ali tu sahabat. Era tu pun ada Syiah. Nak kait dengan Zionis apanya? Tak ada kaitan dengan Zionis lah. Antara dalilnya Jeneral Sulaiman dibunuh sebab jadi penghalang hubungan mereka dengan Syiah.
Tak buat apa-apa pun untuk kematiannya. Tak ada kaitan dengan Syiah. Kalau ada kaitan dengan Iran, mungkin je lah kot. Itu isu politik dia, bukan isu fahaman mazhab. Itu isu kerajaan Iran tu. Kalau nak kira ada kaitan dengan Israel, Saudi pun ada. Kenapa kita tak kata Saudi tu Zionis? Saudi tu lagi terang-terang. Lagi terang-terang berkait baik dengan Israel tu kan. Dia kata terang. Mereka berkawan, bagi duit lagi pada mereka. Pergi bunuh pula orang Islam dekat Yaman tu kan. Kita tak kata pula Saudi itu Zionis. Kita pergi kata Iran. Kita nak kata Iran tu ada kaitan dengan Zionis. Mungkin iyalah. Tapi sudut politik bukan mazhab. Mazhab Syiah tu era dulu lagi. Era sahabat. Dah ada dah mazhab Syiah ni. Aliran Syiah ni. Dan Syiah tu dia adalah perkembangan mazhab dia pula. Kan? Mazhab tu macam mana berkembang tu kan. Jadi kalau orang kata Syiah ada kaitan Zionis itu sentimen je. Tak lebih. Tak ada fakta agama. Tak ada fakta ilmiah pun. Itu sekadar sentimen. Kalau nak kata dengan Iran, yang tu kena tanya perbincangan orang politik, bukan perbincangan tentang mazhab gitu. Wallahu a'lam. Anthony Lee, siapa dia ni? Hari tu minta nak masuk dalam Facebook, kita add dia. Mari-mari kutuk kita, maki tu pasal. Anthony Lee. Tengok muka serupa kafir, orang bukan Islam. Entahlah, ikut dia lah. Qurratul Ain. Maaf lambat masuk. Al-wilayah ada ke dalam tambahan rukun Syiah? Ada. Wilayah ni ada. Dia di bawah tajuk perbincangan Al-Imamah. Dia ada imamah. Imamah tu antara rukun agama dalam Syiah lah. Dalam rukun mazhab dia tu kan. Jadi imamah itu sendiri tu dalam termalin adalah wilayah. Tu dalam pahaman Syiah lah. Abang Yusri. Hari tu dia ada inbox Facebook kat Nah. Sebab dia kata tak boleh komen. Anthony Lee ni, Ana pun carilah macam mana nak bagi dia boleh masuk. Usaha-usaha Ana buatlah fanpage ni. Rupa-rupa masuk nak maki Ana. Kalau Ana tahu Ana tak usaha dah hari tu. Sebab susah Ana buang masa Ana hari tu. Biarlah bang, tak payah layan lah. Haji Mak Faisal tak payah layan lah, biarlah dia. Okey, Haji Muhammad Faisal Mokhtar. Amerika, Britain, Perancis memang tak suka Iran sejak dulu. Mereka sokong Reza Pahlavi. Jadi mengapa semasa Khomeini dalam buangan boleh duduk di Perancis? Tak pelik ke? Saya rasa ini permainan barat, komen Ustaz. Ana boleh bersetujulah dengan Haji. Wallahu alam lah, sebab kita tak tahu permainan politik barat ni sebenarnya lebih licik daripada apa yang kita nampak lah kan. Jadi kalau Haji mengandaikan begitu, Ana pun rasa macam boleh bersetuju dengan komen daripada Haji begitu. Atau Ana punya komen lah. Wallahu alam. Ada lagi tak komen? Ada lagi tak? Pukul 11.22. Tadi lewat sikit. Cari spek mata tak jumpa tu. Pakai spek lama tu besar. Sebab kat mana tak letak spek kecil tu. Cari tak jumpa tadi. Tak ada lah kot. Tak layan. Buang masa ya. Anda tak tahu siapa sebab hari tu dia ada inbox Facebook. Dia kata dia tak boleh komen. Ana pun buka lah komen. Ana pun carilah macam mana nak bagi dia boleh komen. Rupa-rupa nak mari kutuk Ana rupanya. Biarlah. Abdullah Sabak tu kan Yahudi yang mencipta Syiah. Mana boleh tak ada kaitan perancangan Zionis. Abdullah bin Sabak tu sendiri tu dikafirkan oleh ulama Syiah. Kata macam mana? Kalau rajin lah, tapi itulah masalah cakap Arab. Dalam YouTube tu cari ada seorang ulama Syiah nama Yasirul Habib nama dia. Dia sendiri kata aku terang-terang aku kafirkan Abdullah bin Sabak. Kau mana pula? Jadi cerita Syiah tu mesti ke datang daripada Syiah tu mesti datang daripada Abdullah bin Sabak? Tak semestinya. Tetapi kita tak nafikan memang ada beberapa Syiah yang terpengaruh daripada Abdullah bin Sabak. Bukan semua Syiah Kita kata bukan base Syiah tu sendiri. Tapi ada beberapa aliran Syiah tu mempunyai pengaruh daripada Abdullah bin Sabak. Situ punca dia. Jadi kita bukan letak secara umum ni Syiah tu mesti daripada Abdullah bin Sabak. Tak. Sebab ramai juga ulama Syiah mengkafirkan Abdullah bin Sabak. Ramai sangat. Kafir gitu je. Jadi nak kata Syiah tu Abdullah bin Sabak? Tak. Tapi ada tak Syiah tertentu yang terpengaruh pada Abdullah bin Sabak? Itu memang ada. Kena faham kot tu. Wallahu a'lam.
Salam Ustaz. Pada pemerhatian saya, jika dibandingkan Iran, Kelantan lebih progresif berbanding Saudi atau negara Sunni lain dari berbagai sudut, contohnya hak kemanusiaan, teknologi. Bagaimanakah ini boleh menjadi mengikut pendapat Ustaz? Ana rasa tradisi pengajian agama ilmu Iran itu sendiri. Sebab kalau orang yang suka mengambil tahu tentang apa yang orang-orang KOM belajar, di KOM belajar, kita tengok kita orang terkejut sebab orang-orang pesantren lah. Sana dia tak pakai pesantren, sana tak pakai pondok. Di sana dia panggil hauzah. Geng hauzah ni. Kalau kat sini ni dia panggil, kalau kat Malaysia panggil pondok, Indonesia pakai pesantren. Kita ni kalau sebut orang pesantren ni kan dia pakai kain pelikat, pakai jubah, pakai serban. Jadi wacana-wacana ni tentang mazhab, bincang dia tentang wahabi tak wahabi, bincang dia amalan ni bid'ah ke tidak kan. Itu berlaku kat tempat kita lah. Kat sana tak. Dekat sana tu wacana tu biasa sangat dah. Dia bincang lebih besar lagi. Dia bincang tentang teknologi. Dia dah bincang pasal epistemologi. Dan bahkan pengajian irfan tu, dia satu wacana yang cukup besar. Walaupun irfan itu adalah asas bagi ilmu tasawuf. Tetapi irfan itu telah dikembangkan kepada ilmu kimia, ilmu fizik. Itu yang berlaku dekat KOM. Benda ni tak berlaku kat Iraq, dekat Saudi. Sebab tu kalau orang tanya kenapa begitu hebat teknologi, ulama dia boleh mencipta teknologi, pakai jubah tapi bercakap pasal teknologi. Sebab sistem pendidikan agama di sana tu memang begitu, menyebabkan mereka boleh ke arah itulah. Kita dekat dunia Sunni ni kena ubahlah. Kita janganlah pergi tafsir Quran hadis dalam kerangka nak bergaduh-gaduh mazhab je. Kita kena pergilah macam dia orang bawa. Macam mana kita nak ambil debat-debat ilmu kalam yang bawa kepada ilmu kimia sebagai contoh. Mari tu masa nama apa? Allah SWT. Ahmad Rasuni datang Malaysia pergi UAE. Ana pergi je itu. Ana pergi dekat UAE, ana dengarlah ceramah dia, syarahan dia. Menariknya ada seorang doktor perempuan lah, orang perempuan Mesir. Dia tanya soalan dekat Dr. Ahmad Rasuni berkenaan dengan macam mana integrasi ilmu. Dia cakap, kita kena integrasi ilmu antara ilmu agama Islam dengan ilmu-ilmu teknologi, ilmu-ilmu moden ni lah, ilmu kontemporari ni. Jadi menarik dalam komentar yang dikemukakan oleh Ahmad Rasuni, dia kata dalam syarahan dia tu, dia kata sebenarnya wacana ilmu Islam ni berkembang sehingga melahirkan teknologi bermula daripada wacana ilmu kalam. Sebab itu kalau kita belajar ilmu fizik, kita dengar, bukan belajar lah, kita dengar. Anda tak belajar ilmu fizik. Cuma dengar-dengar gitu. Ada konsep jirim dan jisim. Itu adalah terma Arab tu. Terma Arab yang datang daripada ilmu kalam. Tapi telah digunakan dalam tradisi ilmu kimia. Berlaku dalam ilmu fizik sebagai contoh lah kan. Jadi kenapa itu berlaku? Sebab ilmu Islam itu sebenarnya boleh dikembangkan kepada ilmu moden. Tapi benda ni tidak dilakukan sendiri oleh orang Sunni pada hari ini. Orang Sunni ni sama ada Asy'ariyah ke ataupun Salafiyah memang tak buat lah. Tapi benda ni cuba dikembangkan oleh orang-orang Iran. Orang Iran je buat. Dia kembangkan daripada ilmu irfan. Irfan nazari dengan irfan amali tu. Ilmu irfan ni. Anda belajar dulu. Tapi yelah belajar. Sebab tu konsep Syiah. Belajar ni sekadar nak tahu. Kata, oh macam ni ilmu dia sekadar tu je. Tak lebih daripada tu. Amal tak amal. Nak tahu amal ilmu irfan tu. Jadi apa yang Bid Haris ni bagi tahu, ana rasa faktor dia itulah. Tradisi ilmu dekat Iran tu sendiri, tradisi ilmu dekat Qum itu sendiri tu yang menyebabkan mereka jadi begitu. Berbezalah di tempat kita. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Abdullah Ahmad. Assalamualaikum Ustaz. Adakah Syiah diiktiraf sebagai Islam? Ada ulama yang mengkafirkan Syiah dan ada ulama mengatakan mereka masih lagi Islam. Antara ulama yang mengatakan mereka masih Islam ni Dr. Sa'id Ramadan Al-Buti antaranya. Kalau dulu tu Mahmud Shaltut antaranya yang mengatakan begitu. Abdul Halim Mahmud, ulama Mesir mengatakan begitu. Siapa lagi? Kamal Halbawi antara kata masih Islam. Tapi ada yang kafirkan Syiah, ada. Kita tak nafikan. Kalau kat Saudi tu Osman Khamis nama dia. Ulama Irak, ulama Saudi, kafir. Dia memang kata tak Islam lah. Supalah kat Malaysia pun ada yang begitu jugalah. Gitu. Wallahu a'lam. Haji Muhammad Faisal Mukhtar. Adakah ustaz-ustaz di Malaysia ni mengajar guna ilmu kita Imam Syaukani? Kerana Bani Melayu cukup skeptikal dengan ulama' dikaitkan Syiah. Kitab Nailul Autar ni kat Saudi pun belajar. Kitab ni. Sebab ramai orang Salafi melihat ini antara kitab yang muktabar kalau kita nak tengok perdebatan fiqh hadis. Nanti kita baca buku Asy-Syaukani ni. Sebab batu kita kena tengok. Dia memang Zaidiyah. Tetapi ulama' Zaidiyah pun melawan kitab ni. Menganggap sebagai kitab Sunni. Sebab dia tarjih pada pendapat Syafi'i. Macam tadi kita baca tentang hadis istinja menggunakan tulang dan juga menggunakan batu.
Kan Imam Hanafi ada pandangan, Syafi'i ada pandangan, dan dia kata pendapat yang paling betul adalah pendapat Imam Syafi'i. Dia mari pula hujah-hujah daripada teks hadis, hadis Nabi SAW mengukuhkan pandangan itu, dan dia tahqiqkan, dia takhrijkan semua hadis tu, dan dia ambil semua daripada kitab-kitab sunni, kitab Al-Baihaqi, kitab daripada kitab Imam Al-Bukhari, Imam Muslim. Jadi kalau orang tolak kitab ni mungkin dia tak baca kot kitab ni, dia tak baca kitab ni. Kita baca tengok kitab, ni sebiji kitab sunni gitu. Wallahualam. Abu Adilah Umairah, salam Ustaz, Syiah solat macam pelik sikit. Dia ada hadis sendiri Ka'ah. Memang Syiah ada kitab hadis dia sendiri, dan dia tak serupalah kitab hadis kita. Kita Sunnah Sittah tu. Dan kitab Sunnah Sittah tu orang Syiah itu bukan kitab sunni, kitab hadis orang sunni tetapi bukanlah semua hadis dalam Sahih Bukhari dan Sunnah Sittah tu ditolak oleh Syiah. Ada sebilangan orang Syiah, ada sebilangan Syiah menerima hadis-hadis yang ada dalam Sahih Bukhari, ada gitu. Dia tengok atas hadis lah gitu. Okey, Abang Yusri, jadinya Ustaz, Syiah ni mazhab lah kan mulanya. Yang melampau ni yang lari dari mazhab gitu. Dia aliran lah. Nak tahu, nak kata mazhab sebab ramai sangat guna terma mazhab. Okey, anda pun guna terma tu lah, mazhab. Dia asalnya mazhab akidah, kan. Perdebatannya perbalan politik tu asal dia. Cumanya lepas pada tu dia ada macam-macam jenis. Macam mana terpengaruh dengan dengan Abdullah bin Sabah sebagai contoh. Lepas pada tu pengaruh masuk mengangkat Ali, lebih sampai kata Ali ni standard Tuhan pun ada. Itu melampau lah tu. Tetapi bukanlah makna semua Syiah begitu, tak. Ada Syiah ni dia okey. Kan dia macam Syiah Zaidiyah. Dia lagi cair. Dan kadang-kadang orang pun kata Zaidiyah ni macam Sunni pula, macam mazhab Syafi'i pula. Kan kadang-kadang dilihat dia lebih Syafi'i pula daripada Syafi'i ada itu Zaidiyah, ada yang dekat Iran macam Imam Syaukani itu Zaidiyah. Bahkan dia sendiri bila cek hadis semua tu dia quote Sahih Bukhari, Sahih Muslim, lepas tu dia debat balik riwayat, dan dia menggunakan metodologi Sunni dalam melihat status hadis gitu. Wallahu a'lam. Abu Hadi Al-Jauhari, kenapa ilmu Imam Ja'far As-Sadiq tiada dalam kitab-kitab Ahli Sunnah? Sedangkan ramai ulama Ahli Sunnah yang lahir dari hauzah Imam Ja'far, termasuklah imam mazhab Ahli Sunnah. Dia sebab tradisi mazhab ni, metodologi Imam Ja'far tak serupa dengan metodologi imam-imam lain. Dia tak sama. Macam kita belajar kitab mazhab Syafi'i, dalam kitab Syafi'i tu kita tak jumpalah metodologi Imam Hanafi. Macam itulah kan. Cumanya kontemporari kemudian ulama-ulama ni cuba nak buat dia panggil muqaranah, fiqh perbandingan, maka disebutlah mazhab-mazhab tu. Maka timbullah kita nampak Syafi'i macam didekatkan dengan Hanafi, Hambali, Maliki. Lepas tu dalam sejarah perdebatan orang Islam Sunni ni apabila dia tengok perbalahan mazhab, kadang-kadang berlaku sesama mazhab Sunni. Contoh macam pernah berlaku dekat Andalusia, pada era Andalusia ni sekarang Spanyol lah. Pada era satu ketika dulu, dia panggil era Muntashirin, era Al-Muntashirin dia panggil. Pada ketika itu ada dua mazhab yang bertembung, mazhab Sunni. Satu mazhab Hanafi, satu lagi mazhab Maliki. Bertembung, bergaduh gila-gila. Bukan bergaduh biasa, bergaduh gila-gila sampai memfatwakan orang perempuan mazhab Hanafi tidak boleh berkahwin dengan lelaki mazhab Maliki. Benda ni berlaku Makanya datanglah ulama cuba nak address perbalahan itu. Maka dia orang timbullah takrib, dekatkan di antara mazhab dan saling mengukuhkan antara satu dengan yang lain. Antara yang ulama buat macam tu namanya Al-Imam Musyatibi. Maka kita nampaklah keselarasan dua mazhab, Maliki dan juga Hanafi. Maka demikian juga berlaku antara Syafi'i dan juga Hambali. Cumanya orang tak buat. Bukan tak buat, sebenarnya ada. Mungkin luar pada pengetahuan kita. Iaitu orang gabungkan dengan satu lagi, Ja'far tu kan. Cuma problemnya Ja'far ni, dia punya sanad dia tu diragui oleh orang-orang Sunni. Sebab kita kena ingat, kelebihan Sunni ni sanad. Syiah ni dia tak pentingkan sangat sanad. Dia tengok hadis tu masuk akal apa, ke jalan lah kan, tak ada apa lah. Tapi kalau orang tradisi Sunni, antara perkara penting bagi Sunni ni dia tengok pada sanad. Kita nak tengok tradisi ilmu usul fiqh. Okey, kita kata Imam Syafi'i cakap, persoalan ni betul ke? Maka kena ada sanad. Orang pun marilah sanad. Oh betul Imam Syafi'i cakap berdasarkan pada muridnya tu kan. Dan sampai dekat kita. Tapi bila timbul isu Imam Ja'far ni pula, sanad dia sampai kat kita tu, sanad dia tu orang Sunni tak boleh terima. Sanad tu diragui. Dan sanad tu lihat macam pro kepada Syiah ni. Maka disebabkan itulah orang tak berapa nak integrasikan aliran Imam Ja'far tu dengan imam-imam mazhab Sunni yang lain. Anda nampak macam itulah. Itu anda punya komen lah. Wallahu a'lam.
Okey, Bid Haris, Ustaz, boleh ke kalau pelajar Malaysia sambung dekat belajar di Iran? Saya pernah tengok dalam YouTube, orang Sunni pun boleh hidup bebas di sana. Dekat sana ada Universiti Islam Sunni dekat Iran. Memang ada. Universiti Deobandi, Universiti Deobandi di Iran pun ada. Maksudnya orang Sunni yang pergi mengaji di India, orang pergi mengaji Pakistan, dia balik ke Iran, dia buka Universiti Deobandi dia orang. Dan kerajaan Iran memang benarkan untuk buka. Bahkan bila timbul dastar bandi, kadang-kadang ulama Iran Syiah pun dijemput hadir untuk memberi sanad Sahih Al-Bukhari tu. Ulama Syiah pun hadir untuk meraihkan majlis tu. Di sana memang tak ada masalah pun orang Sunni untuk nak mengamalkan fahaman mereka lah, gitu. Dan masalah orang Malaysia belajar sana memang ada orang Malaysia belajar kat sana. Ana pun jumpa 2-3 orang kawan orang Malaysia yang belajar dekat Iran. Memang ada. Dan Syiah lah, orang tu Syiah lah. Memang ada lah. Okey, Muhammad Daniel, yang Ummu Habibah tu anak Abu Sufyan kan? Ya. Yang suami Ummu Habibah tu ialah Abdullah bin Jahsh kan? Okey. Takkanlah Abu Sufyan tak tahu yang menantu dia keluar Islam masa jumpa Raja Najasyi? Wallahu alam, tahu ke tak? Tapi kalau kita tengok dalam sanad, memang ada ulama yang mengatakan Abdullah bin Jahsh ni adalah mati dalam keadaan tidak Islam. Dia mengatakan tu bukan calon-calon orang. Antaranya Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani yang kata macam itulah. Yang kata macam tu. Jadi mereka menilai lah berdasar pada kajian mereka. Cumanya macam Maulana Asri dia buat punya kajian. Dia tak setuju. Itu tak apa, itu ijtihad. Tak ada masalah apa pun. Tiba-tiba ada orang tak setuju. Mengatakan Abdullah bin Jahsh ni mati murtad. Tak ada apa. Okey je. Sebab masing-masing ni punya kajian masing-masing. Jadi kita kena raikan kajian. Selama lebih-lebih lagi dia masih lagi dalam ruang ijtihad. Ijtihad tak ada masalah apa pun. Sebab tu ada orang bangkitkan, ada orang tanya pasal Maulana Asri cakap, dia kata ya betul juga. Itu argument dia. Kan serupa juga tapi kita tak boleh lah nak tolak sebab yang mengatakan Abdullah bin Jahsh ni mati dalam keadaan tidak Islam tu, mati dalam keadaan murtad, itu antara yang kata tu ada ulama-ulama besar Ahlussunnah wal Jamaah, antaranya Ibn Hajar Al-Asqalani gitu. Wallahu a'lam. Jadi bolehkah kita buat kesimpulan bahawa bukan semua Syiah itu kafir? Ana tak setuju kata kafir semua. Kalau tengok statement daripada Al-Imam Abu Al-Hasan Al-Ash'ari, dia pernah kata, aku tidak akan kafirkan kepada Ahlul Qiblah. Syiah ni menghadap arah kiblat. Dia semayang menghadap arah kiblat lagi. Jadi takkan kafir. Ana antara yang tak sukalah kafir-kafir orang ni. Nak tuduh sesat tu hak entah lah. Ana takkan tuduh sesat ke orang. Sebab ana percaya sesat nak tuduh ni, itu kerja Allah Ta'ala, bukan kerja kita. Ana lebih mengambil apa yang disebut oleh Al-Imam, yang disebut oleh kalau ada 1000 perkara yang kita nampak adalah kekufuran dan satu perkara yang kita boleh takwilkan untuk mengatakan dia tidak kufur, maka wajib kita kena pilih yang satu tu. Jadi kita takwil lah mengatakan sebagai tidak kufur. Jadi ana ngelak daripada amalan takfir. Entah nak kafir korang tu, ana tu hak entah, ana tak mau ambil sikap tu. Ada Syiah yang boleh ikut walaupun berlainan mazhab, imam muktabar dari segi akidah. Ana tak kata boleh ikut ke tak boleh ikut. Ana cerita kat sini ni macam mana sikap ulama dalam melihat mereka. Cumanya kalau kita pergi dekat negara Arab, contoh yang berlaku kepada Mahmud Shaltut, dia pernah memfatwakan kita boleh semayang jemaah di belakang imam Syiah. Dia ada fatwa macam tu. Jadi kita Sunni makmum ikut imam depan tu ulama Syiah, imam Syiah, kita ikut. Itu pernah difatwakan oleh Mahmud Shaltut. Dia pernah kata boleh, tak ada apa pun. Ada fatwa macam itulah. Ada Syiah yang boleh kita ikut walaupun berlainan mazhab akidah dengan fiqh dan fiqh untuk diamalkan di negara kita ni yang telah fatwa sesat majlis fatwa kebangsaan. Majlis fatwa boleh lah, nak kata sesat tu hak majlis fatwa lah. Cuma sikap kita pula, apakah kita nak kafir semua tu, itu ana berlepas diri ana bariun mimma min an ufkafira al-muslimun. Aku tak nak kafirkan orang yang yang orang Islam. Cukuplah. Ana tak suka kafir orang. Ana tak suka ekstrem, tu poin ana. Orang ekstrem orang tak suka. Kafir-kafir orang pada nak ekstrem. Itu ekstrem. Kita ni kadang kita kafir orang, maksudnya kita tuduh orang masuk neraka tau. Soalan ni, kita ni syurga ke? Tu soalan dia. Ana kata kau ni kafir. Maksudnya kita kau tu masuk neraka dah. Kita kata macam tu. Okeylah, kita ni syurga ke? Tu soalan dia. Jadi kita tak bersetuju dengan dia, kita tak ikut dia. Itu satu tajuk. Tapi mengkafirkan tu satu tajuk yang lain. Yang tu kita kena elak. Ana antara orang yang tak setuju dengan Syiah, banyak benda tak setuju Syiah. Bahkan ana rasa ana ni dianggap sebagai orang yang keras dalam menerima hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Syiah. Tetapi ana tak kafirkan Syiah. Atau sikap ana ambil. Tu ana punya sikap. Wallahu a'lam.
Rasa ada seorang pelajar Melayu Kelantan sedang belajar di Iran dan sampai peringkat MA dah. Pelajar ni antara pemuda PAS rasanya. Tu anda tak tahu. Muhammad Izwan, anda tak tahu. Iyalah kot. Tak ada maklumat. Ustaz, boleh tahu beza manhaj Salafi, Rad Syiah dan mazhab Syiah Asy'ariyah, Rad Syiah? Manhaj. Anda duk tengok orang yang mengkritik Syiah, dia orang menggunakan metodologi Imam Bukhari. Macam tu. Dia guna metodologi Bukhari, metodologi Imam Malik mengkritik Syiah. Mungkin kita kena buat satu lagi pendekatan, iaitu kita menggunakan kita bukan mengkritik kesimpulan hukum Syiah, kita mengkritik metodologi Syiah tu dulu. Sebelum kita nak kritik kesimpulan hukum yang dibuat oleh orang-orang Syiah tu, cuba kita kritik dulu metodologi yang dicipta oleh orang Syiah dulu. Sebab kalau kita berjaya gugurkan metodologi, lagi senang untuk kita nak menggugurkan kesimpulan yang dibuat oleh orang Syiah tu. Masalah sekarang kita mengkritik Syiah menggunakan terminologi dan metodologi Sunni. Sebab itu orang Syiah tak puas hati. Sebab tu Syiah kata, kita tidak bermaksud begitu. Tapi dia orang menafsirkan begitu. Kenapa orang Sunni menafsirkan begitu masa baca kitab Syiah? Sebab pakai metodologi Sunni itu. Cuba kita baca metodologi Syiah. Lepas tu kita faham kesimpulan daripada Syiah itu. Lepas tu kita kritik. Ataupun kita pergi kritik dulu metodologi itu dulu. Kritik metodologi. Jadi kalau kita boleh kritik metodologi itu, baru kita senang. Kita nak kritik kesimpulan yang dibuat oleh Syiah. Yang ni memang perlu pada tradisi ilmu yang panjang lah. Kena belajar banyak lah. Anda sendiri pun tak berapa nak faham lagi. Banyak tradisi-tradisi Syiah. Tapi bila kita cuba belajar, rupanya diorang punya metodologi tak sama dengan kita ni. Itu yang jadi masalah lah. Begitu, wallahualam. Kesimpulannya Ustaz, Syiah ni macam mana? Kita elak pada Syiah lah. Tu lah, elak Syiah. Tak payah jadi Syiah. Buat apa nak jadi Syiah? Gitu lah, wallahualam. Ana tak setuju orang nak jadi Syiah ni. Buat apa nak jadi Syiah? Jadilah Ahli Sunnah wal Jamaah. Yang dalam Sunni tu berlambak tak amal. Nak apa nak jadi Syiah pula. Cumanya yang kita nak sebut ni macam mana kita nak damai dengan semua pihak. Jangan nak gaduh dengan orang. Gitu. Wallahualam. Siapa ni? Tak payah layan lah. Marah. Dia provoke itu. Nama apa ni? Husuhaimi Muhammad Radhi. Tak payah, dia provoke dia. Boleh komen tentang Faizal Tehrani. Faizal Tehrani, tanya dia lah. Ana mengenali beliau sebagai orang yang penulis sastra. Dan yang Ana tahu, lebih lanjut tak tahu. Cuma dalam perbualan Ana dengan dia, Ana tak kata dia Syiah. Tetapi kalau nak kata tasyayyu', ya. Tasyayyu' ni bukan Syiah. Tasyayyu' ni ada kecenderungan kepada Syiah. Tasyayyu' ya. Tapi Syiah tu Ana tak confirm. Wallahualam. Sebab selama Ana kawan dengan dia tu, dia memang pro lah Syiah tu. Tetapi dia tu sendiri Syiah, Ana tak tahu. Wallahualam. Wallahualam. Muhammad Faisal Mukhtar, Haji Muhammad Faisal. Saya nampak huru-hara dalam negara Iraq ni adalah perbezaan Sunni dengan Syiah. Kerana Syiah telah merampas pentadbir Iraq dari Saddam. Dia bukan Syiah terhadap Sunni. Sunni terhadap Syiah pun dia juga kadang berlaku kan. Sebab perbalahan antara berlaku dekat Iraq tu bukan era selepas Saddam. Sebelum tu pun ada perbalahan juga. Anda rasa dua-dua tu ada kepentingan. Dan anda tak rasa sebab orang Syiah orang Sunni. Orang politik menggunakan tajuk Sunni Syiah untuk bagi orang bergaduh. Sebab bila diorang ni bergaduh, maka diorang ada kekuatan macam tu. Anda rasa macam itulah. Wallahualam. Okey, Bid Haris. Pada pendapat Ustaz, adakah sistem kepimpinan ulama' di Malaysia seperti dalam PAS perlu diperkemaskan kriteria kelayakan seperti di Iran? Atau sistem ini tidak sesuai diamal? Anda lebih setuju tak sesuai? Tak payahlah. Tak payahlah nak ambil Iran punya. Kenapa kita nak ambil konsep Iran? Sebenarnya keterbukaan dalam sistem politik ni, Sunni jauh lebih baik daripada Syiah. Anda punya pandangan. Sebab itu kalau PAS nak buat kepimpinan ulama', anda rasa tak payah ambil, kita hapuskan je. Kita luputkan kepimpinan ulama'. Konsep tu kita mansuhkan sebab dia terikat daripada konsep Syiah. Kan? Jadi tak payah. Sebenarnya bukan baru. Dulu dah ada dah orang ulama' PAS yang mengkritik kepimpinan ulama'. Namanya Ustaz Abu Bakar Hamzah. Masa mula-mula timbul idea dan ulama' pada ketika itu, Abu Bakar Hamzah ni kritik. Tapi ketika itu dia pula ditentang lah. Dia orang lawan dia pula dia. Jadi, apa tadi aku tengok si Muhammad Anthony Lee ni rasa ganggu pula. Jadi, dia dah kritik. Antara statement dia ketika itu, bahayanya kita terima kepimpinan ulama', nanti ada ulama' PAS akan dianggap sebagai Al-Khumaini. Ini kata Abu Bakar Hamzah. Ni yang berlaku ni pada tahun 80-an dulu, pertengahan 80-an dululah. Abu Bakar Hamzah dah kata, rupanya betul lah. Memang betul. Kesan tu memang kita boleh tengok pada hari ni gitu.
Jadi anda rasa tak payah memperkemaskan kepimpinan ulama tu, tetapi kita mansuhkan. Itu pandangan anda lah. Sebab dia ambil daripada Iran, jadi kita tak payahlah ambil konsep yang Syiah punya tu, kita ambillah konsep yang ada dalam Ahlussunnah wal Jamaah. Wallahu a'lam. Muhammad Daniel, apa beza belajar Iran dan Iraq daripada Pakistan dan India? Mereka ada belajar sanad hadis juga ke? Pakistan, Iran dan Iraq. Iran anda tak tahu, Iraq anda tak tahu. Pakistan, India ni anda tahulah. Pakistan, India ni sanad lah. Dia menjaga sanad, mengaji macam Pakistan, India sama je sistem pengajian dia Deobandi tu kan. Abang Yusri Hasan, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Muhammad Rashid, yang guna batu tu saya faham tak sesat ke tu Ustaz? Menggunakan batu bukan kemestian bagi semayang dalam mazhab Syiah, bukan. Tak guna batu pun tak apa. Cuma hanya kenapa dia guna turbah, dia panggil turbah. Turbah ni dia punya pandangan semayang ni dahi ni mesti kena dekat bumi, mesti kena dekat tanah. Dia kalau kena sejadah pun tak boleh. Dan sebenarnya kalau kita tengok orang-orang Syiah berhujah, antara rujukan dia orang rujuk hadis dalam kitab Zadul Ma'ad. Dalam Zadul Ma'ad ada cerita Nabi Muhammad SAW semayang, orang letak kain, Nabi Muhammad masa sujud, Nabi tarik buang. Jadi dia orang guna hujah tu mengatakan bila kita semayang kena ada kena tanah kat dahi kan. Maka dia orang pun gunalah turbah, itu Syiah lah. Tetapi benda ni bukan macam tu yang dipahami oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Pada Ahlussunnah wal Jamaah ni maksudnya afdal kita kalau semayang kat luar tu sujud atas tanah tu lah. Tapi kalau ada sejadah, duduk sejadah pun tak ada apa pun. Itulah perbezaan dia. Jadi orang nak sujud atas tanah tu, turbah itu Syiah, itu sampai nak kata kafir tu taklah, tak boleh lah kata sebab itu gitu. Wallahu a'lam. Muhammad Daniel, Ustaz kenal ke Ustaz Masran dia belajar Pakistan? Naqib Usrahana, Ustaz Masran. Naqib Usrahana masa belajar Pakistan. Ustaz Masran, Ustaz Masran Asyad. Kacau lah dia ni, Anthony Lee ni. Abu Adilah Umairah, apa faktor yang mudah cenderung pada Syiah? Kita ni nak bincang tu faqih sebenarnya, bukan Syiah. Macam mana pergi tajuk Syiah ni? Ana je penat nak jawab pasal Syiah ni. Apa cenderung orang mudah cenderung apa faktor? Selain politik, selain politik. Orang jadi Syiah dekat Malaysia ni kebanyakannya faktor politik. Sebab mereka inilah masalah bila kita kata ada konsep daulah Islamiah, negara Islam tu kan. Bila ada konsep negara Islam itu pula, lepas tu agama tidak boleh dipisahkan daripada politik. Jadi memang ada Sunni bawa wacana tu, macam yang dibawa tu oleh Maududi, dibawa oleh orang nama siapa, nama Syed Qutb. Cuma bila kita pergi kepada wacana kontemporari sekarang yang dekat untuk bersedagingkan antara politik dan agama ni Syiah. Maka kadang-kadang orang tu bila terlalu politik Islam sangat, politik dan Islam terlalu kuat sangat, dia boleh pergi kepada Syiah. Lepas tu dia nak faham politik ni pula, dia tengok macam mana perbalahan pada zaman dulu. Berlakulah perbalahan di antara Muawiyah dengan Ali. Bila tengok perbalahan, dia kata Ali ni dizalimi. Dan dia menganggap Muawiyah ni menzalimi pada dia orang lah. Maka di situ tu kadang-kadang menyebabkan mereka ni boleh pro kepada Syiah. Dan anda banyak jumpa orang Syiah ni memang macam tu. Bila sembang-sembang, dia tak boleh lari tajuk Ali dengan Muawiyah. Jadi tak pelik lah boleh cenderung. Wallahu a'lam. Muhammad Izwan, Ustaz, bagaimana sikap kita dengan Syiah dalam konteks perhubungan sosial? Apakah perlu ada rasa syak kepada wujudnya kepercayaan bahawa orang Syiah ini mengamalkan taqiyah? Taqiyah yang diamalkan oleh Syiah sebagai perkara penting dalam agama tu jika kita dizalimi. Itu maksud taqiyah dalam Syiah tu. Sebab Syiah ni kita kena fahamlah tradisi mazhab dia turun-temurun ni, mereka ni pembangkang. Dia orang ni bukan pemerintah. Diorang ni selalunya golongan yang ditekan dalam tradisi turun-temurun. Pernah lah jadi kerajaan sekejap dekat Mesir. Dia panggil dinasti Fatimiyin tu. Tapi jatuh pula. Pemerintah tak lama datang. Ayyubiyin ni pergi serang mereka, Salahuddin Al-Ayyubi kan. Jadi bila mereka ni selalu kena tekan, maka mereka ni kembangkan apa namakan sebagai at-taqiyah. Dan mereka menganggap itu adalah perkara akidah lah. Pada pandangan mereka lah. Itu pemahaman Syiah. Jadi ana tahu lah, pasal ana jumpa orang Syiah, dia tak taqiyah kan, dia ngaku dia Syiah. Kan? Kalau kita kata taqiyah ni perkara akidah contoh. Taqiyah ni perkara akidah. Bermaksud kalau tidak taqiyah, akidah dia rosak. Sekarang ni dia Syiah, dia jumpa kita, dia mengaku Syiah. Jadi dia tidak taqiyah. Takkanlah kita nak kata dia dah tak berapa Syiah. Susah tu. Ana pun
tak faham macam mana yang nak kata kita nak prejudis tu, mungkinlah kita boleh prejudis. Tetapi kalau dia orang mengaku kita Syiah terang-terang mengaku depan, macam mana itu tidak taqiyah dah tu. Anak nak prejudis dengan dia pun tak tahu sebab dia mengaku Syiah dah. Dia memang mengaku dia Syiah. Dan anak jumpa kadang-kadang orang Syiah ni anak bersama elok, tak ada apa pun. Kita boleh bincang lah. Ada ustaz-ustaz Syiah yang anak kawan nak sembang pasal falsafah. Okey, tak ada apa kan. Gitu. Dia pun mengaku Syiah. Gitu. Wallahu a'lam. Muhammad Daniel, Turki ni negara sekular kan, tapi tengok negara dia faham Islam, baguslah tu kan. Tapi sekarang ni berlaku dah kritikan terhadap Turki, dan katanya Turki antara negara yang ramai orang Islam murtad. Sebab apabila mereka melihat Erdogan yang membawa watak Islam, tetapi beberapa polisi yang orang tak setuju. Itu ada orang cerita lah, anda tak tahu sejauh mana benar ataupun tidak lah. Wallahu'alam. Itu yang anda boleh jawab. Syukran sama. Muhammad Izwan, terima kasih penjelasan Ustaz. Ana belajar di UKM master tempoh hari, ada kawan dari Iran seorang Syiah. Sikap Ana berubah pada dia menjadi rapat apabila Ana lihat akhlak yang baik. Sedikitlah berubah persepsi Ana pada dia. Kalau kita pergi dekat negara, pergi kat luar-luar, Ana jumpa orang-orang Syiah ni, baik, ramai baik. Lepas tu dia boleh berkongsi ilmu dengan baik. Terutama kalau kita terlibat dalam wacana falsafah. Ana bila terlibat wacana falsafah Islam, selalunya orang Syiah tu lebih menguasai, lebih banyak menguasai. Jadi bila bila menguasai falsafah, kita berbincang dengan dia orang, kita rasa macam kita ni nak musuh dengan dia tu macam rasa macam salah, macam tak betul kita nak musuh dengan dia kan. Dan ana beranggapan kita boleh berkongsi maklumat dengan dia. Dia cerita Syiah pada kita dan kita boleh kritik dia, dan bila kita kemukakan sunni kita, dia boleh kritik kita. Sebab tu ada seorang ustaz ni, dia orang Johor. Dia belajar Iran. Dia datang Gombak ada sekali. Dia orang Syiah lah. Ustaz orang Melayu. Jadi Syiah. Belajar Iran. Lepas tu dia datang Gombak. Jadi anak adalah orang bagi tahu nak jumpa dia. Dia nak jumpa, anak nak jumpa dia. Pergilah jumpa, bersembang dengan dia. Bersembang tu, masa tu dia tak tahu anak ustaz. Sebab anak pakai cap, anak pakai t-shirt, pakai seluar jeans. Masa tu anak cerita lama dah. Jadi berbual lah. Dia cerita lah pasal sunni lah, apalah. Rupa-rupa jadi asalnya orang sunni. Tapi keluar daripada sunni jadi Syiah. Ada ustaz ni lah. Lepas tu dia bila bersembang dengan Ana tu lah sekali jadi macam debat dengan Ana. Jadi Ana hujah balik dia kan. Jadi masa Ana berhujah dengan dia tu, Ana nampak ada sihat dia. Dia dengar, dia boleh kritik pula kita punya hujah, kita boleh kritik hujah dia balik mungkin sebab dia bekas sunni lah kot, wallahu alam lah. Ada je macam tu. Sebab tu Ana pun kadang-kadang Ana rasa Syiah ni kita boleh wacana ilmu secara sihat dengan dia orang. Kita boleh wacana ilmu secara sihat dengan dia orang bukan semua lah kot, mungkin separuh lah. Kadang-kadang kita pergi wacana dengan orang Salafi dengan Asy'ariyah pula sakit otak. Sebab pergi label terus kan. Ni Wahabi ni. Ni sesat ni. Alamak. Susah nak berhujah kan. Kita bukan Wahabi. Cuma kita baru kod beberapa pandangan daripada Ibn Taymiyah. Wahabi selalu. Kan. Ada pula jenis Wahabi tak tahu pasal ni pula. Dia tuang ni Asy'ariyah ni. Ini Abbas ni. Gitu pula. Label terus. Jadi tak apa sihat pula. Yang orang Syiah ni kita jumpa, kita boleh debat, bincang dia elok. Ana tak setuju entah kata macam ni sebab pada ana kita sunni kata gini. Kan? Dia kata Syiah kata gini. Kita tak betul sebab Quran kata. Kita boleh argue balik. Kita guna metodologi terus, argue. Macam ana pernah berbincang dengan orang Syiah berkenaan dengan konsep Ahlul Bait. Macam ayat Quran tu. Innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirukum tathira. Allah Ta'ala kata, sesungguhnya Allah Ta'ala mahu membersihkan Ahlul Bait dan membersihkan sebersih-bersihnya. Jadi Ahlul Bait ni Syiah bagi tafsirkan yang 4 orang tu. Anak kata tak setuju, tak betul. Anak kata tak betul fahaman tu. Anak tojak kawan Syiah tu lah, masa berhujah tu. Dia kata tak, jawab marilah hujah 1, 2, 3, 4. Anak argue simple. Anak kata kalau satu ayat Quran, entah kena tengok ayat sebelum dan ayat selepas. Itu lebih dekat. Tengok ayat sebelum. Dia cerita pasal rumah tangga Nabi Muhammad SAW. Macam mana entah boleh buang faktor isteri Nabi SAW dengan mengambil ayat jauh yang tak ada kaitan dengan ayat dan cuba tafsirkan ayat tu, Ahlul Bait tu dengan yang jauh, ayat jauh tu. Anak rasa tak tepat. Yang paling tepat macam ni. Kita boleh argue secara sihat. Lepas tu dia jawab balik. Kita jawab balik. Itu berlakulah dengan kawan-kawan Syiah ni. Tapi kalau jumpa dengan geng-geng yang Asy'ariyah tentu pasal ni, saya mesti, ni Wahabi. Loh, Wahabi pula. Kita baru kod pandangan Ibn Taymiyah. Bukanlah kita pakai, kita baru kod. Macam mana komen awak tentang ni Wahabi ni? Tak ada apa-apa pun boleh bersiap dah. Macam mana tu tahu? Kita tak bincang pasal betul faqih dah. Kita bincang pasal Syiah dah ni.
Ana rasa malah nak bincang dah ni. Pasal kahwin mut'ah. Tengok tajuk Syiah ni, taqiyah, tauriyah. Tak payahlah saya jawablah. Anda nak bincang pasal itu faqih. Ustaz walakum apa ni? Kalau orang Islam yang guna akaun fake ni mengaku bukan Islam, sila mengucap semua. Anda tak nak bacalah yang lain tu, anda tak nak baca Syiah. Anda nak bincang yang nak cerita ni lebih betul faqih. Satu masyarakat Islam sentiasa berbalas sejak dahulu hingga sekarang. Mengapa terjadi demikian? Bergaduh ni sebab memang suka bergaduh kot. Kat Malaysia ni sama-sama Sunni pun bergaduh. Yang sama-sama Sunni pun bergaduh. Asy'ariyah bergaduh dengan Salafi. Bergaduh tu pula sampai kafir-kafir. Yang terbaru ni pula katanya ada satu blog. Dia pergi label Zionis tak Zionis ke apa pada Dr. Zulkifli Al-Bakri yang lagi berat. Tak apa-apa. Padahal sama-sama Islam belaka tu, sama-sama mengucap syahadah belaka tu. PhD Ana pasal terorisme. Dari tajuk belaka dah ni. Terorisme kat UMK Universiti Kelantan. Anda buat kajian pasal counter terrorism. Kajian teks lah, statement-statement orang-orang teroris tu. Lepas tu kita tengok dia ambil daripada dalil mana, dalil tu cara dia faham tu betul ke tak. Jadi ana counter, ana cuba tafsir, tolak tafsiran tu. Macam tu. Wallahualam. Tak ada apa kot. Anda saya tengok tak masuk tajuk. Kita nak bincang benda lain jadi benda lain. Cukuplah. Anda tengok ada pula orang duk provoke tu, anda jadi tak selesa provoke ni. Jadi gaduh pula sama-sama kita Anda tak mau lah. Cukuplah. Anda rasa cukup lah kot sekadar tu malam ni. Wallahu alam. Esok pula wallahu alam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.